Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi kita dalam dialog, siri dialog kita, dan sekarang kita berada dalam dialog masjid kali yang keempat. Di bawah tajuk membina rangkaian antara masjid, prospek dan cabaran. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, pertama sekali saya nak minta maaf. Bukan nak minta maaf, mengucapkan selamat jumpa kembali kerana kita tidak ke udara sepanjang bulan Ramadan. Saya ada dua sesi dalam bulan Ramadan. Satunya yang ini, yang satu lagi itu ialah yang saya dengan Dr. Kamil. Saya dua ban saudara, kata orang Kelantan. Jadi kami buat keputusan nak bagi masa untuk orang atau tu berlebay-lebay sikit musim Ramadan ini. Jadi saya jadikan satu sajalah yang boleh kita carry pada Ramadan. Dan sekarang ini kita sambung balik. Kita ada 4 ahli panel yang kita pilih sejak daripada kadang-kadang sejak kita lamar sekali tak boleh, lamar 2 kali tak boleh. Ini macam hantuah dengan Puteri Gunung Ledang, Raja Melaka dan sebagainya. Kita ada 4 panel kita. Pertama ialah Dr. Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya. Itu cantik nama, Zakaria bin Yahya. Itu nama Nabi-Nabi keduanya. Iaitu pengarah urusan Nadi Training and Consulting dan pengerusi Dewan Masjid Majlis Dakwah Negara. Ini kita orang yang kita harap untuk membangunkan komuniti masjid untuk masa yang akan datang di bawah Majlis Dakwah Negara. Dan yang kedua, Profesor Dr. Amir Faisal Marikan bin apa dah Dr. Amir? Prof. Amir. Amir Marikan bin Al-Junid Marikan. Al-Junid. Saya tulisan saya bersimpul-simpul sikit. Sultan nak sendiri baca. Bin Al-Junid sebab bin Al-Junid Marikan. Ini orang sains. Dan beliau adalah seorang profesor dalam bidang bioinformatik, Fakulti Sains Universiti Melaya. Jadi beliau ni seorang profesor antara yang termuda menjadi seorang profesor, dan kita tampilkan beliau di sini. Mudah-mudahan kita boleh manfaat banyak perkara daripada beliau dengan semangat mudanya dan sebagainya. Kita dengarlah nanti. Yang ketiga, Profesor Datuk Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof. Ini orang yang terkenal lah, tak payah kita perkenalkan. Orang kata dalam bahasa Arab, lebih terkenal daripada diperkenalkan. Itu ini orang dalam bidang yang orang panggil populariti di media sosial. Beliau sekarang ini adalah Ketua Penyelidikan Al-Quran dan Al-Quran tak ada Sunnah Universiti Melaya, dan bekas Nazir Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya. Beliau juga adalah bekas pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Ini kami ini orang geng-geng. Samalah dengan peserta yang keempat kita, Tan Sri Dr. Abdul Latif Bakar. Ini orang asal daripada yang bukan asli, orang asal daripada Universiti Melaya juga. Tapi sekarang ini beliau adalah mewakili Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam Universiti Islam Malaysia, dan juga saya rasa dia aktif atas nama ini di Melaka di bawah TYT Melaka sekarang, dan ahli Majlis Agama Islam Melaka. Jadi kita dengar macam mana. Jadi ada perspektif seorang yang kita katakan sebagai orang orang konsultan, konsultan benda apa Dr. Paya ni dia sepanggil apa tu, orang bodybuilding
ini yang apa tu? Team building, Team organizational building, bukan development. bodybuilding. Bodybuilding dah jadi macam orang apa tu tu. Orang team building ni. Ini masyhur. Kemudian daripada orang akademik, kemudian orang dakwah akademik, dan kemudian daripada orang dakwah dan budayawan dan sebagainya, pentadbir. Jadi campuran kita cantik pada hari ini. Saya Mahmud Zudi sebagai moderator, bersama kita adalah seorang kawan saya yang cukup setia, Dr. Basri sebagai penerbit pada hari ini. Jadi saya mulakan dengan mukadimah daripada saya. Ini jarang juga saya beri mukadimah ni, biasanya saya terus masuk. Kerana hari ini saya suka pasal kawan-kawan saya yang senior-senior, saya bagi mukadimah sekali. Iaitu tentang masjid itu sendiri. Kita tahu masjid ini adalah suatu institusi yang mempunyai fungsi jaringan yang hebat. Pertama sekali, misal kita katakan masjid ini ialah awwala baitin wudi'a linnas, iaitu sebagai satu rumah Allah yang paling pertama sekali dalam sejarah manusia, dan ia akan menjadi tumpuan manusia seluruh dunia. Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Yang dekat, yang jauh datang, maknanya ia merupakan satu tali pengikat untuk masyarakat manusia seluruhnya. Kemudian dalam dalam Isra' dan Mi'raj, kita dapati Masjidil Haram yang dianggap, yang diceritakan oleh Allah sebagai rumah Allah yang pertama sekali, paling pertama sekali dibina dalam sejarah hidup manusia ini, dikembarkan. Ini dikembarkan dengan Masjidil Aqsa untuk mencapai satu idealisme yang paling tinggi, iaitu Masjid Darul Ma'mur. Ya, kita orang kata Darul Ma'mur ni paling tinggi. Jadi daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, untuk dia naik Isra' tu Mi'rajnya untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, di situ ada Darul Ma'mur. Maksudnya gabungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah gabungan yang sangat ideal yang boleh menyampaikan kita kepada Darul Ma'mur, iaitu Sidratul Muntaha, di mana tempat malaikat pun tak boleh sampai. Manusia boleh sampai di situ, iaitu diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita bercakap tentang politik, tentang sosial pada hari ini, maka banyak perkara yang kita boleh ulas dan sebagainya. Dan kemudian Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram juga digabungkan dalam qiblatain. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ini bagaimana asalnya kita punya kiblat di Masjidil Aqsa. Kemudian oleh kerana ada politicking sikit di kalangan orang Yahudi dan sebagainya, maka Tuhan kata, kamu, kita berikan satu kiblat yang tersendiri, iaitu Masjidil Haram. Ini pun kita dapat lihat dalam masjid kiblatain masa kita pergi ke Madinah dan sebagainya. Dan kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi digabungkan menjadi dalam dua buah masjid, dua dalam satu di bawah Haramain. Dan ini yang terlintas dalam kepala saya apabila saya mula nak buat soalan untuk para panel. Saya kata saya tidak nak tanya panel tentang hal ini, saya hanya akan bercerita bagi pihak diri saya sebagai moderator pada hari ini kepada para pendengar kita, bagaimana masjid adalah mempunyai fungsi sosial yang begitu hebat sekali, dan mungkin kadang-kala jarang sekali kita melihat kepada fungsi sosial ini. Kita hanya melihat kepada fungsi agama, fungsi ritual semata-mata, dan mungkin oleh kerana itulah kita tidak begitu berjaya membangunkan tamadun kita berasaskan kepada awwala baitin wudi'a linnas, rumah Allah yang pertama sekali jadikan pusat komuniti untuk manusia sejagat. Jadi oleh kerana itu saya akan mulakan soalan saya kepada panel yang pertama, dan kita akan beri
pada kali ini istimewa untuk grup ini. Biasanya kita hanya bagi 3 minit untuk satu panel untuk mukadimah. Tapi kita bagi mukadimah untuk grup ini 5 minit supaya kita boleh dengar semua orang bagi ilmu dia untuk masyarakat. Jadi macam ni, tujuan soalan kita ini saya tujukan kepada Dr. Zakaria Yahya, iaitu soalan pertama, apakah ada hubungan yang berasaskan semangat seperti tadi? Tadi saya menceritakan tentang semangat gabungan antara itu ini. Apakah semangat ini masih ada dalam pengurusan masjid kita? Ataupun masjid-masjid kita sudah lagi tidak menjiwai sejarahnya? Maknanya, suatu institusi yang telah terputus daripada sejarah keagungannya sudah menjadi suatu institusi yang remeh dalam masyarakat yang ada di hadapan kita sekarang. Iaitu misalnya hubungan antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam mencapai idealisme, kemudian hubungan yang melambangkan konsep kiblat iaitu kiblatain, kemudian melambangkan ikatan abadi seperti antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau sebagainya. Dan bukan nak minta Dr. Zakaria ulas yang ini, tetapi menceritakan apa yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam realiti pada hari ini. Silakan, Dr. Zakaria. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zudi, pengurusi, dan sahabat-sahabat panel yang dihormati sekalian, dan seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan ini secara langsung di maya. Ya. Sebagaimana kita tahu dalam penulisan-penulisan dan kajian-kajian akademik dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dan juga Barat tidak menafikan bahawa masjid merupakan satu institusi yang paling dekat di hati umat Islam. Dia adalah merupakan dinamo, pusat nukleus yang akan memberikan rechargeable atau boleh melahirkan reset sama ada dalam urusan duniawi dan juga ukhrawi. Di dalam kajian-kajian akademik didapati di zaman Rasulullah SAW sendiri, masjid itu bukan hanya tempat untuk manusia bersujud, tetapi masjid itu merupakan tempat untuk mengadakan perbincangan, melahirkan polisi-polisi dakwah dan negara, melahirkan polisi pendidikan, sehinggakan di Masjid An-Nabawi ketika zaman Rasulullah sendiri itu lahirnya kumpulan As-Salafus Salihin dengan 600 pelajar ahli-ahli ilmu di pendidikan tinggi Islam ada di Masjid An-Nabawi. Jadi kemudian itu semangat ini dizahirkan oleh Universiti Cordoba, dizahirkan oleh Universiti Al-Azhar terdahulu daripada itu. Dan banyak kajian-kajian akademik menyebutkan, setengah hujahnya saya setuju dan setengah hujahnya saya tidak setuju, mengatakan bahawa mosque is glitter but not gold. Ini penulisan daripada orientalis barat mengatakan banyak masjid yang cantik tetapi tidak ada pengisian di dalam. Sebab itu hari ini kita dalam konteks di negara kita, Malaysia dan juga negara-negara Islam yang lain, kita telah lihat banyak perubahan, kemajuan, permodenan dalam mengembalikan fungsi-fungsi masjid ini dalam konteks pendidikan, dalam konteks ekonomi, dalam konteks pembangunan sosial, sehingga kan kita tahu bahawa di JAKIM, di JAIN, kerajaan Malaysia sendiri menitik beratkan pembangunan masjid ini berasaskan kepada 2 P, iaitulah pembangunan institusi masjid itu sendiri dan juga pembangunan pengimarahan masjid itu dalam mencakupi berbagai skop kehidupan manusia. Kalau kita cakap dalam konteks sekarang ini, saya berpendapat bahawa kalau dalam konteks Malaysia, masjid-masjid di negara kita dan beberapa masjid di negara-negara maju, termasuklah jiran-jiran kita di Singapura, telah mengangkat keupayaan institusi masjid ini sehingga lahirnya istilah-istilah masjid digital, a full digital mosque management, a full smart building mosque. Jadi ini semua menggambarkan bahawa masjid itu
terus berkembang mengikut peredaran zaman. Tetapi dalam konteks kita di Malaysia ini, kita harus berusaha dengan pelbagai agensi, NGO dan sebagainya, antaranya termasuklah Majlis Dakwah Negara untuk terus memperkasa dua peranan ini. Satu dalam konteks pembangunan institusi masjid, bukan saja dalam konteks ibadah untuk manusia sujud kepada Allah, tetapi pembangunan komuniti. Jadi ada setengah-setengah istilah dalam kajian-kajian akademik menyebutkan bahawa masjid itu harus menjadi pusat pembangunan komuniti. Saya ingin memberi satu tafsiran yang lebih baru daripada itu. Masjid harus menjadi pusat perpaduan, pusat keagamaan, pusat pemacuan kemajuan dan daya saing umat. Jadi bermaksud masjid itu harus mempunyai fungsi-fungsi yang lebih luas. Di zaman Rasulullah ada disenaraikan dalam kajian Ahmad Zaki tahun 2006 disenaraikan 15 fungsi masjid. Tapi hari ini kalau kita cakupkan ke semua sekali, mungkin kita akan dapati sebentar lagi di pertengahan dalam perbincangan ini saya akan senaraikan berapa banyak fungsi-fungsi yang kita boleh majukan masjid ini terdiri daripada 3 teras yang penting. Yang pertama dalam konteks pembangunan institusi masjid itu, orangnya, imamnya, pegawainya, ahli jawatan kuasanya mesti dibawa ke arah world class leadership. Kalau pemimpinnya berupaya merumuskan decision making prosesnya dengan berkualiti, projek-projeknya dan aktiviti masjidnya berkualiti, impaknya kepada masyarakat adalah impak yang berganda yang berkualiti. Yang kedua ialah tentang pembangunan sistem-sistem. Hari ini kita duduk dalam dunia industri 4.0 ke arah 5.0. Kita bercakap tentang 4G, sudah bergerak pun ke arah 5G. Di negeri China telah pun ada masjid yang mengamalkan 6G. Jadi untuk masjid itu kekal relevan dalam konteks masa, masjid itu tidak boleh lari daripada mengikuti tuntutan sesuai sangat dengan topik perbincangan kita pada hari ini, binaan rangkaian. Jadi saya nak memberi satu tafsiran tentang pembinaan rangkaian itu, mungkin Dr. Basri boleh pergi kepada definisi. Slide nombor 4. Pergi bawah lagi. Ya. Dari segi istilah, dalam konteks perbincangan kita hari ini, rangkaian adalah satu tindakan ataupun proses perhubungan antara seseorang atau kelompok bagi sesuatu tujuan yang sama atau bertukar maklumat, membina jalinan konteks kerjasama, permufakatan profesional ataupun secara sosial. Definisi yang kedua yang ditafsirkan sebagai hardware-nya, iaitulah rangkaian IT dan media, adalah jaringan komputer dan multimedia gadget bagi membolehkan perhubungan secara interaktif sama ada secara individu ataupun organisasi. Saya mengambil tafsir ini daripada Investopedia kerana dia lebih bersifat application, apply. Dan saya mentafsirkannya, menggabungkan kedua-dua ini dalam konteks rangkaian masjid. Adalah satu proses keterhubungan, kerjasama atau perkongsian maklumat antara sesebuah masjid atau perhubungan kerjasama masjid di peringkat global, peringkat negara, masjid di peringkat negeri, masjid bagi sesuatu wilayah ataupun zon daerah, ataupun di peringkat karya. Keterhubungan itu sama ada bersifat hubungan resmi organisasi dan profesional ataupun interaksi komunikasi sosial perseorangan ataupun kelompok jamaah masjid yang mempunyai satu matlamat yang sama. Sebagaimana yang kita faham bahawa dunia mazratul akhirah. Jadi ketundukan manusia, segala daya usaha untuk memajukan ummah ini dipusatkan di masjid, dan masjid itu walaupun dia bertapak di muka bumi kita ini, tetapi segala hubungannya tetap diangkat kepada mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berharap bahawa kita sudah lihat bahawa masjid-masjid yang ada di Malaysia pada hari ini telah pun meningkat. Kita ada masjid di bandar-bandar dipanggil masjid metropolitan. Kita ada masjid pelancongan.
dan sebahagian besar daripada masjid-masjid negeri dan juga masjid-masjid daerah ada sudah dilengkapi dengan perkara-perkara asas untuk menentukan keterhubungan rangkaian masyarakat dengan masjid dan juga memasjidkan masyarakat sudah ada, walau bagaimanapun dia masih lagi mempunyai lompang-lompang yang boleh ditambah baik. Jadi sahabat pengurusi, sebab saya rasa saya nak berhenti di sini dulu untuk bagi laluan kepada sahabat yang lain. Lebih baiklah berhenti dulu sebelum pengurusi suruh berhenti. Cantiklah satu introduction ataupun pendahuluan yang sangat komprehensif yang telah diberikan ibarat sebuah sungai ataupun tasik yang besar yang memberi ruang kepada kita untuk berkayuh, berlayar dan sebagainya. Jadi saya nak untuk pengisian introduction yang diberikan oleh Dr. Zakaria tadi, saya nak bagi kepada Prof. Faisal, iaitu kata Dr. Zakaria, kita mempunyai suatu aspek yang nampaknya jelas dalam perbincangan kita pada hari ini ialah aspek fizikal. Kalau kita berbincang tentang rangkaian antara masjid, jadi secara fizikalnya orang mudah nampak kalau kita cerita tentang aspek fizikal dulu. Macam mana Prof. Faisal? Gambaran yang boleh diberikan oleh Prof. Faisal tentang secara fizikalnya bagaimana rangkaian ini kita boleh dibuat, kita boleh buat berasaskan kepada kekuatan sains dan teknologi yang kita punyai sekarang ini. Ya, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud kerana menyebut saya menjadi panel ahli panel yang saya kasihi, para penonton warga net sekaliannya. Mungkin saya minta Dr. Basri tunjukkan dulu slide yang telah saya sediakan untuk membantu perbincangan pada petang ini. Jadi untuk berkaitan, saya akan sentuh sedikit slide nombor 2 tentang apa yang saya sebut sebagai rangkaian maya. Yeah. Jadi Dr. Muhammad Zakaria telah beri definisi yang cantik mengenai apa itu rangkaian masjid. Dan Prof. Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud pun telah sebut tentang Masjidil Haram dan Masjid Aqsa in terms of peranan mereka dalam Isra' dan Mi'raj dan sebagai kiblat. Di sini saya nak melihat peranan sains dan teknologi dari segi rangkaian maya di antara masjid-masjid di Malaysia. So saya akan bagi contoh dulu masjid-masjid di Malaysia dalam peringkat awal ini, round pertama ini. Dan saya ingin menyentuh, sebelum saya ingin menyentuh dulu sedikit inisiatif yang telah pun dibuat di Malaysia. Saya akan melihat dulu, kita akan melihat dulu kepada apa yang telah berlaku di tahun dipanggil Islam Grid. Satu usaha yang bertujuan untuk mengumpul, memelihara, menyampaikan dan mempromosikan pengetahuan Islam kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Ini satu inisiatif yang melibatkan JAKIM dan beberapa entiti lagi di negara kita. Lebih kurang beberapa tahun yang dulu, walau bagaimanapun sepanjang pengetahuan saya, inisiatif ini tidak diteruskan lagi, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Tapi niat itu baik, niat itu baik untuk menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat di dalam negara kita. Okey. Dan saya ingin juga slide yang seterusnya adalah mengenai aspek yang ingin saya berkongsi di sini, iaitu rangkaian ini boleh terjadi atau boleh dibuat sama ada di peringkat pusat, contohnya JAKIM tadi, ataupun di peringkat negeri. Dan setiap negeri, insya-Allah kita telah perhatikan ada inisiatif-inisiatif di setiap negeri di negara kita. Dan di samping itu, satu lagi aspek yang mustahil adalah tentang pembangunan sistem, seperti yang disebutkan oleh Dr. Zakaria tadi. Sistem yang sama ada dibangunkan sendiri oleh jabatan berkenaan yang terlibat dengan pengurusan masjid, pihak swasta ataupun pihak ahli karyah masjid itu sendiri. Jadi di dalam aspek rangkaian ini, kita boleh melihat beberapa kategori. Contohnya,
rangkaian antara masjid dengan pihak pentadbir. Contohnya adalah sistem maklumat atas talian dan sebagainya yang telah pun wujud. Yang kedua, rangkaian antara masjid dengan masjid. Dan contoh tadi ada at least 2 masjid lah untuk ada rangkaian kan. Contohnya Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Atau Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Haram. So at least 2. Ya. Dan yang seterusnya, ahli karyah dengan masjid. Jadi maknanya maklumat tentang masjid disampaikan kepada ahli karyah, contohnya melalui media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan yang satu lagi adalah ahli karyah direct terus kepada pentadbir tanpa melalui masjid. Contohnya sekarang ni dalam keadaan COVID, kita nak pergi masjid di Selangor, contohnya ada Masjid Pro. Jadi kita kena daftar untuk solat, katakan solat Jumaat, solat-solat fardu yang lain kita kena daftar. Dan ada e-aduan yang mana kita boleh terus membuat aduan kepada pihak pentadbir di sebuah negeri. Dan juga kita ada media sosial yang kita gunakan untuk berhubung dengan pihak pentadbiran. Jadi ini 4 kategori yang saya boleh katakan sebagai rangkaian kecil mungkin ataupun mungkin juga rangkaian besar yang boleh yang sedia ada dalam negara kita. Okey, seterusnya saya ingin kongsi tentang portal Masjid JAKIM versi 1.0. Dan di sini saya berikan dia punya laman webnya, semua orang boleh akses. Dan saya telah akses pagi tadi, kita dapati memang tinggi jumlah pelawatnya, 2,709,277 pagi tadi. Dan yang menariknya di sini kita dapati kalau kita lihat laman web ini ada maklumat, banyak maklumat, antaranya pautan ke portal 13 negeri dan juga ke wilayah persekutuan. Kita ada sistem maklumat imam dan masjid JAKIM, ini perlu di login. Kita ada senarai aktiviti takmir masjid di seluruh Malaysia untuk contohnya pelajaran akidah, Al-Quran, fiqh, hadis, tafsir, tasawuf. Dan kita ada e-khutbah yang kita boleh download dan juga pelbagai penerbitan. Jadi ini satu tempat, satu one stop center mungkin kita boleh panggil untuk melihat apakah dia aktiviti, apakah masjid-masjid di Malaysia aktiviti mereka terutama sekali dalam bidang berkaitan dengan ilmu. Okey. Dan seterusnya kita lihat di sini, saya share juga kat sini pautan yang ada di laman web Masjid JAKIM itu ada 12 daripada 14 boleh diakses. Dan saya diletakkan di situ kebanyakannya poin kepada Majlis Agama Islam ataupun Kejabatan Agama Islam. Yang menariknya untuk Sabah kita ada pautan terus kepada Masjid Negeri Sabah. Jadi pautan-pautan yang diberikan dalam portal Masjid JAKIM itu satu terus kepada Jabatan Agama Islam ataupun kepada Majlis Agama Islam. Di Sabah terus kepada Masjid Negeri Sabah MNS. Di wilayah persekutuan dia direct link kepada masjid wilayah. Maknanya satu masjid sahaja. Seterusnya next slide, kita boleh tengok okey, di Sarawak juga satu perbezaan juga di sini, dia ada e-masjid. Dia terus connect kepada e-masjid, jadi informasi-informasi berkaitan dengan masjid di Sarawak terus dapat kita layari untuk kita dapatkan maklumat tentang masjid-masjid di Sarawak. Jadi ini antara beberapa contoh rangkaian yang cuba diwujudkan supaya khalayak dapat mengetahui masjid tu kat mana contohnya, apakah aktiviti terutama sekali aktiviti ilmu yang buat oleh masjid-masjid berkenaan di setiap negeri. Dan juga kalau kita halusi betul-betul laman web ini, kita juga dapati pukul berapa dia buat dan sebagainya. Itu ada beberapa kelebihan yang di portal Masjid JAKIM ini. Dan seterusnya,
kalau kita tengok juga, saya ambil ini di Selangor. Dan saya berterima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Hashim kerana berkongsi maklumat ini. Di Selangor kita ada satu dipanggil sebagai portal pengurusan masjid. Ini hanya boleh diakses oleh masjid sahaja. Khalayak ataupun orang awam tidak boleh akses maklumat di sini. Ia membantu masjid untuk menyalurkan maklumat kepada pihak pentadbir, iaitu JAIZ. Contohnya mengemas ini profil masjid, senarai aktiviti masjid, ahli-ahli karyah dan sebagainya. Dan satu lagi dipanggil sebagai sistem pengurusan keuangan. Ini satu sistem yang dibangunkan oleh pihak swasta, dipanggil Smart Masjid. Dan banyak lagi aspek-aspek, modul-modul telah pun ditambahkan dalam sistem pengurusan ini seperti aset, sewaan, aktiviti dan banyak lagi. Jadi ia memberi banyak manfaat kepada pengurusan masjid secara umumnya kepada pihak pengurusan masjid untuk berhubung untuk menyalurkan maklumat kepada pihak pentadbir. Ya. Dan kita juga ada apa dipanggil sebagai e-aduan yang sedang dibangunkan supaya masyarakat boleh menyampaikan maklumat kepada pihak pentadbir. Contohnya di Selangor pihak JAIZ, supaya apa-apa sahaja yang menjadi cadangan ataupun apa-apa yang masalah boleh disalurkan supaya perkara itu dapat diambil tindakan oleh pihak pentadbir. Jadi kesimpulannya Datuk, peringkat awal ini saya telah memberi sedikit overview tentang apakah platform yang ada sekarang ini di negara kita yang dibuat oleh JAKIM, dan satu contoh yang saya berikan untuk negeri Selangor Darussalam. Terima kasih Datuk. Terima kasih Prof. Itulah apa yang ada di hadapan kita sekarang dari segi hubungan, sekurang-kurangnya hubungan sebelah pihak antara pihak penguasa dengan masjid-masjid yang di bawahnya yang telah dihuraikan oleh Profesor. Nanti akan ada perkara-perkara berbangkit yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Saya nak pergi kepada Prof Zul. Prof Zul, orang lain telah ambil 10 minit seorang. Okeylah. Cukup 10 minit saya cut. Walaupun kita beri asalnya 5 minit. Okey. Jadi sekarang ni bila kita cakap tentang masjid digital lah, yang informasi daripada masjid-masjid yang ada dan sebagainya, segala lumpukan maklumat yang ada itu. Sekarang ni katakanlah kita nak bergerak setapak ke hadapan. Daripada apa yang ada, sama ada secara teori ataupun secara betul-betul yang berlaku macam Profesor kata tadi, apakah kekuatan untuk bergerak ke hadapan itu sebenarnya ada dengan masjid-masjid kita sekarang ini, ataupun hanya di setengah masjid yang besar-besar saja ada, misalnya sampai ke mukim tu tidak ada. Saya tahu Sarawak cuba melebarkan benar-benar macam ni sampai kepada mukim sebagainya, sama ada, saya pun tak nak bincang pada hari ini sama ada mereka akan berjaya ataupun tidak. Jadi macam mana kekuatan masjid sebagai seorang bekas seorang pengurusi masjid dalam jangka yang lama, yang agak lama, dan saya rasa fahamlah tolak campur yang ada dalam pengurusan masjid itu. Sekian. Silakan Prof Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan kasihi sifu saya, guru saya, Datuk Profesor Emeritus Dr. Mahmud Zudi, sahabat saya Dr. Muhammad Zakaria, sahabat payah, sahabat-sahabat saya yang lain, Prof. Dr. Amir, Tuan Sri Datuk Wira Abdul Latif, Urusia Dr. Basri, dan rakan-rakan semuanya lah ya. Yang bagi Datuk, saya tadi awal tanya dah Datuk nak bagi berapa minit, dia kata 5 minit cut. Tapi bila tengok panel kedua bercakap 10 minit, saya rekod kalau Datuk main apa dengan saya tak adil tak aci lah. So Datuk awal orang cerdik ni dia tangkap awal-awal lagi, so 10 minit. Terima kasih Datuk ya. Saya bukan nak berebut masa ya, cuma terasa sangat
dah 9 tahun jadi Nazir, chairman pengurusi masjid ni, Ya. banyak benda dalam kepala ni nak dicurahkan. Dan kebetulannya pula tajuk yang Datuk pilih ni betul-betul apa yang kita dah buat pada tahun 2017 sebelum saya tamat Nazir. Pada tahun 2017 kita membuat pembinaan rangkaian antara masjid di mana kita namakan sebagai G10. Ya, G10. Slide ni ada tapi slide ni panjang 25 page. Saya bagi je kepada Dr. Basri sebagai garis panduan kalau nak pakai idea kami yang tak sempat dilaksanakan kerana tempoh saya telah tamat. Ia menggabungkan masjid yang kita namakan sebagai G10 untuk masjid-masjid di area Petaling Jaya. Di mana saya mula perasan masjid ni buat program, semuanya tangkap penceramah kadang yang sama tapi bertembungnya malam, bertembungnya hari, waktu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya duit habis tapi pelanggannya ataupun penerima pendengarnya adalah terlalu sedikit. So kita groom, kita buat satu program, kita katakan sebagai Road to Madani, cuba untuk synchronize event-event besar. Masjid saya buat, masjid lain hantar peserta. Masjid sekian buat, saya hantar peserta daripada masjid saya. Itu sebagai satu contoh rangkaian awal kita nak cuba pecahkan benteng itu. Jadi saya yang kedua Datuk Mahmud, cabaran ataupun keupayaan masjid ni bagi saya doesn't matter masjid tu masjid mukim ke, masjid daerah ke, masjid negeri ke, tidak ada masalah. Yang penting leadership tu, pemimpin tu nak tak guna otak dia berfikir luar kotak. Kali dia berfikir dalam kotak, dia akan urus untuk tazkirah, khutbah, kuliah maghrib, tutup pagar. Dia berhenti kat tu je. Tapi kalau dia berfikir di luar kotak, dia melihat pertama sekali masjid mesti jadi center kepada dakwah Islamiah yang boleh mendekatkan non-Muslim kenal Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Jemput mereka datang ke masjid. Jadi tidak timbullah soal dia komplain azan, bising atau sebagainya kerana mereka kenal mereka masuk masjid. Memang cabaran saya hadapi Datuk. Balik pada soalan Datuk. Memang cabaran saya hadapi bila kita kata saya nak buat open house masjid. Open house masjid. Dia kata macam mana kita boleh jemput non-Muslim datang masjid? Ini haram ini. You ngaji profesor tinggi. Tapi you buat benda haram kat masjid. Saya kata saya dapat profesor lebih dulu pada Tuhan. Dan saya tahu saya buat ni ikut Quran dan hadis. Saya bacalah ayat-ayat yang Datuk baca tadi dan Dr. Faisal baca, yang sahabat Pak yang baca. Saya baca pada dia. Kalau nak kira profesor dalam bidang ayat ni saya. Jadi saya kata selama saya diberi pimpinan tugas, maka saya kena buat yang terbaik. Alhamdulillah bila kita buat memang non-Muslim datang dan mereka datuk. Dia kata this is first time you invite me to come to mosque. You betul, you crazy ah. Itu masjid orang Islam, mana kita boleh pergi? Saya sudah 30 tahun duduk sini, tak ada pernah pergi masjid. Saya kata, kita pergi dari rumah ke rumah, jemput mereka pergi ke masjid untuk open house. Alhamdulillah. Partisipan sampai 5,000 Datuk bukan hadir. Tapi saya suka seronok kerana non-Muslim datang gather dengan kita. Jadi Datuk, masa tak mengizinkan. Dapat minit dah saya ambil. Jadi apa yang saya buat ni adalah sedikit pengalaman. Belajar daripada Datuk Mahmud Zudi juga. Berfikir luar kotak. Dan nak seribu daya, tak nak seribu daya. Saya cuba praktis sebaik mungkin. Tapi percayalah, cabarannya dekat masjid ada 2-3 yang perlu sangat-sangat kita tahu. Pertama, dia punya modus operandi berbeza antara wilayah dengan Selangor. Sebut Selangor pula pasal saya jadi masjid. Masjid negeri berbeza. Masjid di wilayah, pegawai masjid itu, chairman masjid, pengurusan itu terdiri pada orang yang dibayar gaji, dia staff, dia bertanggungjawab, cuci bersih masjid dan sebagainya, A to Z. Dia terlibat dengan skim naik pangkat atau sebagainya. Di masjid-masjid negeri, salah satunya adalah masjid yang saya pimpin, adalah nazir itu tidak dipilih kecuali oleh ahli karya, ahli apa semua, dan mereka ini diberi sedikit allowance untuk sebagai duit poket ataupun apa-apalah bulanan, sejumlah beberapa ratus ringgit untuk mungkin bagai honorarium kepada beliau bersama dengan tim beliau. Jadinya, bila mengurus untuk pemilihan jawatankuasa masjid, di situ politik. Di situ adanya usaha untuk
orang ni dapat, grup ni dapat, grup ni tak dapat dan sebagainya. Di situ hancur yang pertama. Kita lihat kerana perebutan yang tidak sihat. Dia tidak tengok pada leadership, kebolehupayaan. Nazir ni jadi nazir, boleh baca ayat Quran ke tidak. Nazir ni boleh jadi imam. Biar nazir itu sepatutnya sebagaimana kedua Rasulullah tunjuk, dia boleh jadi khatib Jumaat, dia boleh jadi imam, dia boleh jadi pemimpin tazkirah, dia boleh jadi macam-macam lah kat masjid tu yang dia boleh buat, baru jadi qudwah, baru jadi qudwatun hasanah kepada orang lihat. Baru orang tengok dia berjalan sebagai seorang nazir masjid, orang respect, orang hormat kepada dia dengan leadership dia dan dengan keupayaan yang dia miliki. Jadi benda-benda begini Jabatan Agama perlu melihat. Waktu pemilihan datang, pengawal mesti datang, tengok. Biar dia tengok juga jadi saksi, tidak duk suruh ke orang kampung ahli Korea pilih ikut suka mana yang nak dipilih. Nah, Datuk, saya ni memang volume tinggi, belajar daripada Datuk juga dulu. Bagus. Itu kita nak dengar tu. Okey Datuk, apa lagi ya? Lepas tu yang kedua, yang tak ada kurang juga masalah ni masjid ni fanatik. Bila dah fanatik, maksud saya fanatik ni ialah benda-benda khilaf, benda-benda yang membawa kepada perpecahan, yang tak membawa kepada perpaduan, ditarik masuk dalam masjid. Nak pecah benda tu terlalu amat susah. Campur dengan naratif ustaz-ustaz di luar, yang berfikiran ini bedah, yang ni tak boleh, yang macam-macam bawa masuk ke masjid dan sebagainya. Nazir ataupun chairman belakang nak kena adun, cerakin, pecahkan, pilih mana buat dan sebagainya. Yang juga kalau boleh saya share Datuk, bila kita duduk di masjid ni, kita tengok dhaif pegawai-pegawai masjid ni. Maka sebagai contoh, saya masuk, saya buat, saya kata pegawai-pegawai masjid kita ni, kita perkenalkan sistem takaful. Mereka dapat sistem takaful kesihatan. Dan mereka dapat nikmat itu. Mereka ni tak ada skim KWSP. Saya masukkan skim KWSP kepada mereka supaya ada harapan masa depan mereka. Dan mereka ni nak pergi klinik, bayar duit sendiri. Saya kata saya perkenalkan skim. Bagi duit poket tahunan, kalau tak claim, misalnya 500 peruntukkan tahun ni, pergi klinik, pergi beli ubat dan rawatan, prescription dan sebagainya. Jadi mereka enjoy duduk di masjid, tidaklah masuk sekejap lari, Dia duduk kat situ, dia rasa gembira, seronok kerana kesihatan mereka dan juga mereka itu punya kebajikan dijaga. Jadi Datuk, yang lain-lain ni ada banyak yang saya senaraikan. Apa yang saya buat ke arah membina jaringan ini, antara yang paling bagus yang saya berjaya buat ialah klinik bergerak. Klinik bergerak masjid ini adalah dengan kerjasama KPJ dan juga rakan-rakan doktor. Kita buat klinik di mana Muslim dan non-Muslim datang ke klinik bergerak kita, lori kita beli, kita ubah suar jadi klinik, duduk di masjid. Bayar RM1 saja sebagai register dan kos preskripsi. Dengan prescription itu, kita boleh rujuk dia untuk pergi dapat rawatan yang lebih lanjut ataupun dia pergi farmasi untuk beli ubat mengikut apa yang dia perlu. Jadi pokoknya klinik bergerak ni bergerak dari masjid tu, dari masjid ni, dari ke situ, dari situ ke event-event berbagai-bagai. Tapi sayangnya tidak mudah untuk bergerak merentas daerah sempadan itu kerana ada SOP daripada berbagai pihak lah. Kesihatan, bukan SOP COVID lah ni. Prosedur dan sebagainya. Kita kata kami kat Semelayan buat program, mahasiswa perlu dan mungkin akan berlaku sesak nafas bagaimana bawa. Oh tak boleh, ada macam-macam prosedur. Yang ini benda-benda yang Datuk saya rasa cabaran-cabaran yang sepanjang saya duduk 9 tahun ni bukan mudah sebenarnya. Tapi kuatnya ialah apabila kita letak vision kita. Kita dah diduduk di masjid, kita buat kerja ni ibtira amardatillah. Depa nak kata apa pun selama mana saya dipilih, saya pegang. Bila dah sudah tamat, alhamdulillah, sadaqallahul azim, saya report. Jadi hari ini saya report sebahagian saja Datuk kerana dah 10 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Poya, macam mana dalam satu sesi yang kita dengar report-report daripada para bekas pemimpin masjid. Sama ada kita boleh merancang untuk memperbaiki untuk masa depan dan sebagainya. Terima kasih Datuk Zul. Dan kita mendapat banyak Dr. Poya. Okey, insya-Allah. Balik kepada Tan Sri, mewakili autoriti. Ini yang membuatkan sekatan-sekatan, yang membuatkan apa-apa rujukan dan sebagainya. Jadi pihak penguasa agama negeri, mungkin dia atau mereka mempunyai hambatan-hambatan tertentu mungkin, tetapi masalahnya ada macam kita dengan COVID inilah, nak
tutup semua sekali, kita bertentangan dengan ekonomi. Nak buka semua sekali, kita ada masalah dengan orang duk mati, terutama sekali yang tua-tua tu hari-hari diabaikan, terpaksa mati ataupun terpaksa dibiarkan untuk mati kerana kita berhadapan dengan masalah-masalah. Macam mana, Tan Sri? Tan Sri cuba kita bagi samalah adil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Allah SWT, saya dipanggil bersama-sama dengan ulama kita. Saya bukan golongan ulama, saya budayawan. Jadi itu ulama semua, Tan Sri. Itu definisi ulama tu perlu kita tafsiran baiki. masyarakat. Tapi bila di penghujung-penghujung zaman ni, saya banyak khidmat pada masyarakat di Melaka, memfungsi seni dan masyarakat. Dan mufti kita, mufti Melaka ni pelajar kita dulu. Dia kata, Tan Sri, tolonglah jaga hal modal insan dan juga kebajikan masyarakat masjid-masjid di Melaka. Jadi saya dilantik dalam Majlis Agama. Jadi syukurlah, jadi satu tanggungjawab. Jadi saya diberi tugas mengurusi pertama kali pengurusi jawatankuasa modal insan dan juga kebajikan masyarakat. Ini yang banyak tuan-tuan semua bincang, profesor, datuk semua bincang ni, real problem masyarakat kita. Masjid indah hebat, seperti kata penyelidik dan sebagainya, indah hebat tapi tidak dimanfaatkan. Bukan mudah, Datuk, nak buat ni. Jadi syukur Alhamdulillah bila saya ditugaskan, saya buat paper, kertas semua, saya diberi tanggungjawab untuk merealisasikan projek mengimarahkan masjid. Imarahkan masjid, perkataan ni kita kena popularkan. Dan yang kedua, saya teringat bila saya belajar-belajar dengan ulama-ulama kita di universiti, saya terfikir kita ada satu gagasan. Masjidku, rumahku. Masjid sebagai rumah, dan rumah kita pun semacam masjid juga, tempat amal ibadat, bukan tempat buat maksiat. Jadi paper ni dah terima untuk tanggungjawab saya, dan bukan mudah macam Prof Zulkifli ceritakan, bukan mudah nak merealisasikan, penuh dengan cabaran. Dan saya teringat bila kita belajar, kita ingat hablu minallah, hablu minal nas. Kebanyakan masjid-masjid ni lebih pada hablu minallah. Minal nas ni kurang. Ada structure. Jadi saya terfikir kita kena buat sesuatu, dan saya dalam Majlis Agama Islam kami ada daripada JAKIM. JAKIM saya baca, sebelum tu saya study semua. Macam-macam cadangan dah buatnya, tetapi pelaksanaan pun kurang sebab maklumlah dalam undang-undang negara, agama urusan negeri. Jadi pada pandangan saya, Datuk, benda yang dikemukakan itu tak pasal saya ulang apa yang kita nak buat di sini. Jadi yang paling penting bagi saya setuju, rangkaian kita masih lemah. Terserah pada nasib-nasib lah. Saya selalu kata perjuangan nasib-nasib masjid tu. Dan misalnya Prof Zulkifli tadi ada bagus. Dalam bagus-bagus pun ada orang tak suka. Ini perpecahan di kalangan masyarakat kita pun cukup banyak. Jadi kita kaji balik. Saya kaji semua institusi masjid di mana-mana lah. Dan kita kata ada pegawai syarak. Lepas tu pengurusi lembaga masjid. Kalau di Melaka ada pegawai adat, Datuk Sidang, ketua kampung. Jadi semua bagi saya kita patut satukannya di bawah satu masjid. Masjid kena diperkasakan. Dan sehingga sekarang pun kalau saya dengar ke semua duk cerita apa masjid ni asyik hal-hal masyarakat susah nak dapat bantuan. Dia lebih banyak jagakan imarah masjid-masjidnya hal lah dan sebagainya. Buat pagar. Jadi ini masih terjadi. Kapetlah indahnya pun cantik. Tapi hal-hal kemasyarakatan ni sangat lemah. Ini saya dapati. Misalnya satu contoh, saya bila semayang kat masjid, saya bergila-gila pergi masjid, ada orang minta sedekah di depan masjid. Mana boleh berlaku macam ni? Masjid tu untuk orang Islam. Jadi kita nak mengimarahkan masjid kita kepada orang bukan Islam. Dan yang ketiga, kita tengok masjid tadi tu nak jadikan pusat ilmu. Kita kata, sebab tu gagasan yang saya cadangkan tadi tu, nombor satu, rangkaian tu saya setuju. Networking kita tak ada seluruh. Dan apa yang kita nak buat, saya nak cadangkan kita buat satu perhimpunan seminar buku panduan. Secara media baru ni pun tak ada masalah lah. Dan buku ni sebagai panduan macam Dr. Muhammad tadi, Profesor Zul, menarik bagi saya. Saya tercari-cari. Cari benda-benda ni, kita buat pertemuan. MDN kita bersama-sama lah. Kita runding, Melaka tuan rumah. Pada pertemuan ini kita akan buat. Dan bukan mudah, Datuk. Tapi azam kita demi
Hablu minallah, hablu minan nas. Masjid sebagai pusat kegiatan, pusat pertemuan. Dan sistem rangkaian PRO, perhubungan awam itu sangat penting. Kita tak ada. Terserah pada imam, Bilal. Dalam bilam imam pun dengan lembaga masjid pun bergaduh. Saya tengok perpecahan. Ini iya ke? Iya. Ini Nak masuk syurga pun kelahi. Di kalangan dia kelahi dia sejak senyap. Dia susun strategi. Datuk lebih faham lah. Jadi kita kata kecoh lah dalam keadaan kita umat Islam, sikap perpecahan, paduan tu kurang. Jadi bagi saya, apa yang kita nak buat? Dalam paper saya, nombor satu, sistem ataupun structure pengurusan masjid tu kena teratur dengan rangkaian dan selalu berunding. Kalau misalnya saya dapati, kalau masjid tu di satu tempat saja, tak ada challenging lah kata orang. Jadi kalau ada rangkaian ini, ingat mengingat. Ambil contoh tauladan yang baik. Saya tengok misalnya Masjid Temerloh Jaya. Subuhnya ramai. Seberang Jaya, ekonomi. Misalnya di Sabah, Kota Kinabalu, masjidnya ceria. Dan saya pergi di Indonesia pun macam tu. Di luar negeri pun macam tu. Dia berimarahkan masjid. Kita ada masjid indah. Tapi waktu solat, wajib tu yang ada lah. Yang cara dia. Yang lain tak ceria. Dan sebagainya. Jadi ini masih berlaku. Saya rasa lah cukup banyak. Jadi kita kena buat rangkaian dan kami dalam JAKIM juga. JAKIM sebenarnya dia membuat prosedur. Dan saya baca prosedur yang dibuat oleh JAKIM, ramai yang tak ikut. Itu yang dikatakan majlis agama yang mufti tubuhkan tadi, modal insan, kualiti. Kualiti pentadbiran masjid tu yang paling penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hubungan dengan masyarakat. Masyarakat ni maknanya nombor satu nak menggalakkan anak-anak muda kita ke masjid. Bagi saya, perpustakaan masjid kena diperkasakan. Perpustakaan masjid. Kalau ada perpustakaan masjid sekarang, tak ramai orang pergi. Membazir bagi saya. Jadi, saya pula ahli majlis perpustakaan negara. Diorang ada peruntukan 120 pegawai diletakkan perpustakaan di mana tahu? Di kampung-kampung. Kenapa tidak di kampung-kampung diletakkan di masjid, diperkasakan? Ada banyak songelnya. Dia kata, orang Islam. Tak ada, kita tahu dekat tepi. Di mana orang Islam pun boleh masuk. Jadi kita nak menggalakkan, waktu zuhur, kita semayang. Lepas tu antara zuhur dengan asar, pergi library. Kita buat habit macam tu. Saya di Bandar Hilir, Melaka dulu, itulah kerja saya. Saya buat semangat tempat. Itu dia kata sebagai rumah kita, tempat amal ibadat, tempat berilmu, tempat bermasyarakat. Jadi rangkaian yang pertama sekali, institusi masjid itu diperkasakan, ada pegawai perhubungan awam. Yang kedua, perpustakaan masjid, nak galakkan anak-anak muda. Dan yang ketiga, koperasi masjid. Ini pun kita kena perkasakan. Ekonomi lah. Di mana kalau betul-betul dibuat, kita ada shareholder, ahli-ahli dapat percentage, dan lepas tu dapat sebagainya. Dan yang keempat, saya rasa tempat orang mengenali pemimpin kita. Ini saya tak nampak. Padahal misalnya saya duduk di Icro Height di Bandar Melaka. Saya tengok keliling saya tu bekas SUK, KSU nak 10 orang. Tapi orang tak kenal. Dia macam orang biasa lah. Mengapa tidak orang-orang ni didampingkan, sekali-sekali bercakap, bukan saja orang ulama saja bercakap, orang yang berarti masyarakat bercakap, pengalaman dia. Maklumlah pengalaman dia. Jadi kita orang gambar-gambar dia. Jadi dengan cara tu besok, saya rasalah mereka pun akan menghadiahkan buku-buku yang tersimpan, yang dalam tak pakai kepada masjid kita. Ini saya katakan. Jadi Majlis Agama dan minta saya buat proposal yang Maklumat Kota Menteri seronok benda ni. Dia kata kita buat satu percubaan di Masjid MITC, ICO, dengan kawasan pelancongan kan? Ini pun cabaran. Bagi saya tak ada masalah. Kalau penuh azam, hablu minallah, hablu minan nas, berdasarkan pada akhlak, akidah dan syariat kita tu, dan demi masyarakat itu sangat penting. Barulah masjid tu ramai orang datang. Orang gembira datang. Ada penyelarasan, saya setuju macam Profesor Zulkifli kata tu, dia panggil sana, dia panggil sini, akhir-akhirnya orang-orang tu juga kalau popular. Kalau kita buat penyelarasan, penyelarasan ni melalui pegawai perhubungan awam. Kita tak ada pegawai perhubungan awam, kita ada hanya Pak Imam, Bilal dan sebagainya, pegawai masjid. Jadi kita kena ada rangkaian dan lepas tu unit media. Unit media ini sangat penting. Sekarang yang masa yang Prof Zulkifli kemukakan tadi, supaya networking kita lebih mesra.
dan alat kebajikan. Dan satu PhD student bawah saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalah sosial wanita. Masalah sosial wanita ni serius. Bukan saja kebajikan masyarakat, masjid pun patut main peranan. Jadi saya kemukakan dalam Majlis Agama setuju nak jadikan model bagi kita ada unit kaunseling nak berdamping masalah. Rupanya di Melaka ialah negeri yang teramai masalah sosial. Jadi bagi saya masjidlah tempat main peranan. Mereka datang tak malu, right? Jadi pergi nak belajar. Kita ada satu ruangan. Ini yang dikatakan. Jadi itulah saya rasa cara mukadimah, insya-Allah saya harapan kita akan bertemu di Melaka. Lepas tu kita buat perbincangan, kita cara teratur, buat buku panduan dengan MDN. Jadi boleh jadi satu rangkaian bukan saja di karya Masjid Negeri Daerah tapi seluruh Malaysia bahkan jadi model seluruh dunia. Itu buat sementara. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, bekas seorang macam-macam lah orang dia aktiviti dalam bidang-bidang ini boleh campurkan pergi ke masjid. Kebetulan pula masjid sebenarnya adalah institusi yang kaya sebenarnya, tapi kita kena tahu bagaimana macam mana Dr. Zakaria kita buat satu convention masjid sekali dengan kita gabungkan antara 6 RTD dan 1 pleno dengan cuba kita bincangkan berpakat dengan Melaka dan sebagainya. Boleh. Kalau Melaka minta tenaga kita bertemu semuanya bermula di Melaka. InsyaAllah. Tepat. Bermula di Melaka, mufti pun orang kita dan sebagainya. Kita bergabung. Jadi sekarang ini sudah 1 jam. Yang ini yang saya bagi kepada 5 minit tu. Tapi 1 jam ini kita hanya baru siap platform saja perbincangan. Jadi saya minta kita santai di sini dan kita boleh berbincang, berbual macam orang berbual ada dalam satu perbualan biasa, perbincangan yang biasa. Jadi soalnya sekarang ni, bila kita bercakap tentang selangkah 2 langkah ke depan, kata orang sekarang ini tunjuk contoh. Kalau kita tunjuk contoh Masjidil Aqsa zaman Nabi, zaman Abbasi dan sebagainya, itu kata remote terlampau jauh contohnya. Kita nak contoh yang kita boleh hayati sekarang. Daripada mana? Apakah ada satu contoh terbaik dalam dunia sekarang yang boleh kita jadikan? Tak payah kita banyak falsafah dan sebagainya. Kita ambil saja contoh ini, apply. Contoh ini apply, contoh ini apply. Macam ni style ni, universiti semua ni dia tahu di universiti ni dia banyak macam tu kan. Ini contohnya di universiti tu, universiti ni. Ini ceritanya. Siapa dia nak mula dulu? Kita bincang secara santai. Ya, Stella. InsyaAllah. Pendek-pendek lah. Saya akan potong kalau panjang. Yang berbahagia. Baik. Yang berbahagia pengurusi, terima kasihlah sahabat Tan Sri telah membuka satu laluan yang highway yang besar. Kita akan sambut di Dewan Masjid Malaysia ini, Masjid Dakwah Negara. Kita tahu peranan Dewan Masjid ini merupakan penasihat, perunding, kerana jawatan kuasa yang kita susun sekarang ni terdiri daripada agamawan, orang korporat, orang teknokrat, ahli sains, pakar IT, ada semua bersama kita, boleh mengisi ruang-ruang yang Tan Sri sebut tadi tu. InsyaAllah kita akan. Tadi saya tidak alu-alukan kedatangan mereka ini. Para penonton melihat ramai panel, bukan panel sebenarnya, mereka adalah tetamu kita. Ini juga sebagai kali pertama kita menghadirkan para tetamu bersama dengan kita. Silakan. Kita kalau cakap soal merealisasikan ni, kita di dalam Dewan Masjid Malaysia sendiri sudah ada contoh-contoh suri tauladan yang boleh kita angkat di peringkat nasional bahkan ke antarabangsa. Antaranya ialah Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Jamal pun ada bersama dalam sidang hari ini. Di masjid ini sudah mengangkat latihan sumber manusianya, barisan kepimpinannya ke arah satu aras yang boleh dikatakan sudah berfikir di luar kotak, sudah memimpin ke aras world class leaders. Dan masjid itu sendiri sudah diangkat ke aras world class organization. Cuma belum lagi seperti Masjid Asyakirin, masjid di Singapura, kita belum lagi kepada full digital mosque. Saya pengalaman saya di England, pengalaman saya di
Australia, masjid-masjid kita dah full digital mosque. Contoh kalau ada orang meninggal, buka online web masjid, masukkan kredit kad, semua bagi tahu alamat, 20 minit nanti van jenazah dengan pemandi jenazah muslimat dengan nombor kuburnya dah siap. Bayar je, gores saja kredit kad. Begitu juga hal ehwal soal kaunseling, soal isu agama, semua sudah boleh bergerak secara online, real time. Dan imam bertugas secara bersedia pada waktu-waktu yang tertentu. Memang akan ada aduan tu direspon sama ada live ataupun dibalas secara maya. Saya nak cakap soal 5 cabaran. Ini rangkaian setakat tu dulu Dr. Faya, setakat tu dulu. Kita ada contoh dalam negara, tak payah kita tengok jauh sangat. Jangan hanya kita tengok keburukan di hadapan kita. Kebaikan ada di sini. Macam mana ni pandangan orang lain? Kebaikan ada di sini. Boleh saya minta di Temerloh. Silakan Prof Zul. Okey, saya nak minta 3 minit Datuk Mo. Ini tak ada kira waktu. Okey, sila. Okey, terima kasih. Saya sambung apa yang Dr. Zakaria sebut tadi. Kita sebenarnya, saya rasa puas hati. 9 tahun saya pimpin masjid, saya rasa alhamdulillah hampir 90% yang ada dalam minda saya dapat buat. Pertamanya kerana saya mempunyai tim yang kuat. Kalau tim tak kuat, tak ke mana kita. Kita tak boleh buat kerja seorang. Kita buat kerja masjid ni 24 jam. Orang cari kita 24 jam. Orang mati pukul 1 telefon Nazir. Pukul 2 nak kereta jenazah telefon Nazir. Orang sakit tak ada duit. Pukul 4 pagi cari penazir. Kalau kita tidak ada tim yang kuat, pembahagian tugas, struktur organisasi yang betul, saya rasa kita fail. Kita gagal. Itu contoh. Ini yang alhamdulillah yang kami buat. Yang kedua, peringkat antarabangsa kita kena ada hubungan. Sebagai contoh Datuk Mun, Masjid Mulan sepanjang kita memimpin, kita ada membantu masyarakat Kemboja di Stan Treng, di mana setiap tahun kita membiayai sembelihan korban di negeri Kemboja sebanyak tahun daripada 30 ekor kepada 50 ekor. Kita sendiri bawa duit itu. Kita tak ada cah apa. Sebagaimana harga lembu tu sebanyak itu, belanja menguruh apa kita cari daripada orang lain. Orang tu bagi duit kat kita sebanyak seekor lembu ataupun 2 ekor lembu ataupun satu bahagian kita urus, kita bawa dan kita korban di sana. Tempat yang kami buat kampung angkat masjid tu tak ada elektrik. So ada masalah. 50 ekor dari korban macam mana? Kita bawa mereka datang pergi ke Mardi belajar bagaimana nak pakasam. Mereka faham dan mereka belajar, mereka faham. Alhamdulillah, dulunya mereka hanya makan daging korban sekali setahun. Sekarang bila mereka korban 50 ekor, mereka belajar teknik perkasam, mereka makan daging lembu tiap-tiap bulan sampailah berjumpa dengan Idul Adha akan datang. InsyaAllah pada tahun ini kita akan usahakan sampai 100 ekor. Jadi sebenarnya Datuk Mu, masa tak izin, tapi saya nak share bahawa sebenarnya kalau kita ada niat, ada nawaitu, ada wawasan, vision, insyaAllah. Soal kafah, soal kebajikan, soal kesakit, soal apa semua, betul-betul masjid itu adalah center for excellence. Terima kasih. Okey. Dr. Faya, maksudnya Datuk Zul minta masukkan Masjid Bulat dalam senarai tadi. Bukan. Sebab sudah dibuat macam-macam mampu ada. Saya tak sebagai contoh. Begitu dah. Bukan, saya tak adalah nak kata apa bila nak tunjuk-tunjuk. Cuma bila Datuk kata nak cari contoh, saya kata saya seronok anak muda Datuk ni dah dapat buat. Betul lah tu. Jadi saya Temerloh pun kita dah pergi. Di KK pun kita dah tengok macam mana kan. Apa semua sekali. Dan Masjid Bulat tu masjid jiran kita. Cuma kadang-kadang saya ni tidak ada satu walak yang tertentu pada sebuah masjid yang tertentu. Maklumlah begitu kan. Okey. Jadi macam mana lagi? Ni. Saya nak respon kepada yang Tan Sri tadi. Contohnya ada di sini tetapi kena juga melihat kepada dunia-dunia antarabangsa. Okey, orang lain macam mana? Saya nak kongsi sikit Datuk, sikit boleh? Dr. Basri, slide nombor 8 Dr. Basri. Sekarang ni kita santai Datuk, kita santai Prof. Kita santai Dr. Zakaria. Tak payah apa lagi, kita santai saja. Okey. Dekat Malaysia ni selain daripada yang tadi saya bagi overview pasal ni one stop center untuk maklumat masjid. Kita ada juga dari segi inisiatif yang dibuat. Contohnya Masjid Networking Malaysia atau Masjid 4.0 ni. Okey. So ini tujuan dia untuk nak buat rangkaian tadilah, rangkaian maya di antara masjid-masjid. Okey. Dan kita ada juga dia panggil Masjid Network, satu komuniti masjid dan surau di Malaysia. Ini pun telah diwujudkan. Ada.
Cuma isunya sekarang ni konten dia macam mana, rangkaian dia macam mana. Dan contoh seterusnya, slide seterusnya, contoh kalau kita tengok di Singapura, satu inisiatif yang dibuat di Singapura untuk mengumpul, so di Singapura ada bukan 70 masjid. Jadi mereka buat satu inisiatif 70. Okey. So dia panggil Singapore Mosque Donation Portal. Okey. Jadi dia kumpulkan, maknanya rangkaian semua masjid itu satu portal untuk masyarakat beri sumbangan kepada semua masjid di Singapura. Contohnya. Lepas tu kalau di England, saya bagi dua contoh je lah. Di England kita ada, dia panggil Visit My Mosque. Maknanya ini satu rangkaian, semua masjid di England tu dia dikumpulkan secara maya, dan siapa-siapa yang nak melawat masjid tu dia boleh dapatkan masa lawatan menggunakan portal yang sediakan. Okey, Dr. Zakaria. Sekarang ni kita belum lagi nak detail apakah masalah, sebab kita hanya ada 2 jam perbincangan kita. Kemudian kita follow lah dengan convention kita, dengan RTD kita dan sebagainya. Jadi sekarang ni saya nampak masa ini sesuai, walaupun COVID, tetapi kita boleh melakukan sesuatu perbincangan secara yang kita menggunakan maya. Jadi soalnya sekarang ni kita ada di hadapan kita contoh yang banyak, dan kita ada juga contoh antarabangsa di Singapura misalnya, kalau di Indonesia, kalau di Turki, kalau di mana-mana lagi. Jadi macam mana ni kita cuba blendkan apa semua contoh ini, siapa dia dah ada idea-idea yang lebih tinggi daripada menyatakan apakah yang ada dan bagaimana patut kita lakukan dengan contoh-contoh yang ada ini. Sama ada kita bertaklid buta, ikut saja, ataupun kita daripada banyak-banyak contoh ini kita melahirkan sesuatu yang baru. Ini orang-orang profesor dia faham ni, mencipta ilmu baru, mencipta idea baru daripada apa yang ada. Okey, macam mana orang lain? Yes. Saya suka nak mencadangkan dan menyahut cabaran Tan Sri Datuk Wira tadi. Kalau Melaka pun boleh jadi tuan rumah, kita harus menubuhkan Akademi Pembangunan Masjid Malaysia. Di sini kita akan membangunkan sumber manusianya. Kerana di England kita ada MINAB, Mosque and Imam National Advisory Board, di mana imam-imam dilatih bukan saja ilmu keagamaannya, tetapi ilmu komunikasinya, ilmu memenangi masyarakatnya. World class organisation. Sekarang ni kita cuba tengok apa yang ada di Singapura dengan Turki dan sebagainya, dengan lagi Arab sendiri. Misalnya di Mesir, bagaimana masjid-masjid yang begitu lama dia punya sejarah, tetapi kadang-kadang tidak di-highlightkan bagaimana mereka itu berjaya mewujudkan komuniti-komuniti yang bagus. Okey, orang lain macam mana? Okey, sila. Saya melihat Datuk, masjid ni dia tak ada succession plan. Dia tak ada perancangan untuk next tak ada. Imam dia tu siapa bailak lah, datang, masuk, pergi. Jadi contohnya, kita dekat Masjid Bulat, kita buat. Di mana dana yang kita kumpul, kita biayai untuk pelajar pergi sambung belajar. Di Mesir ataupun di Jordan atau sebagainya. Lepas tu kita ikat kontrak mereka ni balik mesti khidmat dengan masjid. Contoh, kita ada dana. Jadi kalau ada akademi masjid ataupun majlis dakwah negara ada dana seumpama itu, praktiskan supaya ada succession plan at least 5 tahun kontrak, sebagaimana kita dapat scholarship, kita pergi sambung belajar, balik kita terikat 5 tahun khidmat untuk masjid. Itu contoh. Itu maksud saya, maknanya benda yang kita boleh buat kalau kita berfikir di luar kotak yang Datuk Mu nak tu banyak sangat. Kalau hantar pelajar penyelidik datang Masjid Bulat, duduk kat situ, dia dengar, kita ceramah kat dia, dia bagi kita lah buat macam mana. Macam mana Tan Sri? Banyak lontaran-lontaran yang ada. Kita tengok pihak autoriti. Takut autoriti kata, masjid tak boleh buat. Kami ada autoriti, kami ada polisi. Macam mana ni? Ini saya punya pandangan lah. Bila saya dah berdamping dengan suasana masjid tu, kita banyak ilmuwan. Banyak yang orang nak menyumbang. Tapi kita tidak memperanan nak mendekatkan diorang. Kita nak harapkan diorang datang kat masjid. Ini peranan kita. Sebab tu saya setuju akademi ini JAKIM kena main peranan. Sebab kami dalam sama dengan JAKIM yang peranan disokong oleh tiap-tiap negeri. Yang jadi masalah, JAKIM dah buat perancangan. Tapi saya tengok prosedur dia banyak tak dilaksanakan. Dia ada buku perpustakaan masjid. Akhirnya perpustakaan masjid yang berjaya tak ada di Malaysia. Jadi ada buku panduan.
Tapi ada panduan, ada gagasan, tapi tak ada pemantauan. Ini saya rasa saya lebih suka setiap masjid ada macam pegawai perhubungan awam, komunikasi lah masyarakat. Misalnya satu contoh, satu kampung tu ada masjid ramai ilmuwan. Dia tak datang masjid, dia jarang. Tapi kita nak bawa dia ke masjid. Umumnya orang Islam tak ada masalah. Dia nak berkhidmat. Sebab dia nak pergi menunjukkan diri tak ada. Jadi kita cari. Kita cari misalnya seorang pegawai IT dekat Institut Teknologi Melaka tu ada. Kita panggil orang ni, cakap dengan Vice Chancellor dia, datang, hantar satu pegawai datang. Jadi dengan cara tak langsung, networking rangkaian tu dibuat oleh masyarakat setempat. Ini tak ada yang saya tengok, networking. Akademi kita ada. Misalnya, kita ada dalam kampung tu ada macam-macam golongan. Tapi dia tak dapat masjid. Sebab orang yang ingatkan masjid ni golongan orang tertentu saja. Ini pun satu masalah. Sebab tu kegiatan memasyarakatkan masjid. Masjidku, rumahku itu kena diperkasakan. Ini formula yang sangat lemah, masih tak ada. Jadi saya berpendapat, saya setuju. Macam berapa masjid yang tu kita melawat. Dan saya nak tuan-tuan semua datang sama-sama share. Dan bagaimana kita laksanakan. Kalau kita terlampau tinggi nak idea kita pun tak boleh juga. Maklumlah level berfikir masyarakat ni berbeza. Tapi berdasarkan pada kemampuan kita dan kita hebohkan dengan itu dan mendampingkan orang datang ke masjid. Dengan datang masjid bukan semayang saja, tapi memberi ilmu, memberi guide, memberi bantuan supaya mesra. Itu insya-Allah itu sajalah ya secara dia. Banyak masalah nampak. Prof Faisal macam mana ni? Banyak kesalahan, kekurangan, benda yang tak selesai dalam pentadbiran masjid kita. Kalau saya biarkan Dr. Zakaria, Prof Zul dan Tan Sri ni, macam mana ni kita nak blend, nak melahirkan satu contoh yang kita rumuskan daripada berbagai-bagai contoh tempatan dan antarabangsa yang ada. Satu idea yang baru. Macam mana nak buat? Dia kalau tadi Tan Sri Datuk Wira Abdul Prof Latif cakap tadi, memang saya setuju. Maknanya kena ada satu macam pegawai yang macam apa ni yang disebutkan tadi. Dan memang itu masalah kekangan yang saya maklumkan, kekurangan kaki tangan yang mahir dalam menguruskan aktiviti kat masjid misalnya. Contohnya nak apa ni, satu lagi ialah dana untuk nak uruskan macam sistem sebagainya. Perlu juga kita tengok supaya apa ni dapat. Okey, teruskan. Supaya apa ni dana untuk menganjurkan program-program di masjid penting juga, supaya apa aktiviti yang rancangkan, rangkaian boleh berjalan lah. Satu lagi yang saya ingin, kita ada masjid masjid semua, most of university ada masjid dia sendiri kan. Awal masjid. So mungkin satu cadangan itulah kita buat satu rangkaian antara masjid-masjid universiti awam misalnya. Jadi satu universiti yang lain dia boleh buat modul-modul kuliah dan sebagainya, dan masyarakat boleh ambil modul-modul ini dan mungkin boleh dapat sijil ke diploma ke daripada universiti-universiti berkenaan. Saya rasa itu satu cara yang saya ingin utarakanlah kepada pihak. Itu saya ingat zaman Pak Engku. Zaman Pak Engku dia kata kat saya, Mahmud, dia kata saya sakit telinga dengar kita punya surau seluruh kampus kita. Dia punya azan pun tak betul. Dia punya azan, orang ni wazan macam ni, orang azan macam ni, azan macam ni. Akhir dia kata, kamu cari satu orang yang boleh menyelesaikan masalah azan tak sama ni. Jadi kita jemput Hasan Azhari. Mari di sini bagi kursus bagaimana azan yang betul. Balik tu dia azan macam tu lah juga. Macam mana ni? Bukan soal tidak ada model atau tidak ada idea, tetapi gelagat orang-orang kita ni. Jadi Prof kata tadi pun tidak ada pentadbir yang mahir. Kalau dari segi dana, saya nak balik ke dana dulu. Macam mana dana masjid kita? Siapa dia nak kata dana masjid tidak ada? Saya boleh cakap sikit, Datuk? Ya, saya. Ya. Orang ramai ni, bila tengok masjid tak ada aktiviti, dia tak bagi duit. Bila dia tengok masjid ada aktiviti, dia bagi duit. Percaya atau tidak, waktu saya mula-mula jadi pengurusi masjid, kutipan Jumaat masjid tu hanya beberapa ratus ya. Bila saya sendiri naik baca kutubah, kempen, sebut dalam kutubah, dapat 1,000, 2,000, sampai 8,000 sekali dapat kutipan.
Seminggu Dan ya. boleh dapat 8,000. Dan bila kita ada kepentingan, kebajikan, isu Palestin ke sebagainya, masyarakat akan beri lebih lagi daripada itu. Ikut metod kita khatib berkhutbah, menyampaikan khutbah. Jadi dengan api air bayar tiap-tiap bulan 7,000, 8,000, kemudian kita bayar lagi gaji untuk berapa orang staf, 14 orang staf, 20 orang staf. Kemudian sekolah kafar lagi kita bagi gaji apa semua tu. Kita mesti tiap-tiap sebulan kena ada dalam akaun masjid itu sekitar 40,000. Gimana dapat duit 40,000 tu kalau kita tak bersungguh, tak kempen, tak ni? Bila kita ada aktiviti, libatkan masyarakat. Dulu kafar tak ada PIBG. Saya buat masuk ada PIBG. Ibu bapa dulu hantar anak sekolah ikut nak jadi apa, ambil balik. Tapi bila ada PIBG, rasa responsibility tu ada, maka mereka datang, mereka contribute dan mereka lihat fungsi-fungsi yang ada di masjid. Percayalah. Sorry, Datuk nak potong saya kah? Okey lah tu, cukup tu. Orang cakap dia rasa dia nak pergi lagi tapi saya nak jaga masa ni. Okey. Datuk Zul kata masalah keuangan dan dana tidak berbangkit kalau kita pandai ada pentadbir yang baik. Siapa nak respon? Lagi, Tok Pengerusi. Kalau kita macam Tan Sri cakap tadi, kita naklah merakyatkan pembangunan institusi masjid itu. Supaya kita boleh membuat satu kempen di peringkat nasional supaya wujud ahli gabungan korporat, ahli gabungan profesional, ahli gabungan wanita, ahli gabungan belia. Pasal perkara ni kita dah buat masa kita belajar di Birmingham di England dulu. Kita dah buat. Kalau diwujudkan ni dengan kerjasama dan sokongan JAKIM dan juga ni, insya-Allah dana masjid tu nak 18,252 buah surau dengan 6,505 buah masjid di Malaysia ni, ada 956,000 orang berkhidmat ahli jawatankuasa dalam masjid semasa. Kalau kita Dr. Zakaria, MDN sudah ada pengalaman bila kita tubuhkan yayasan masjid. Mati-matian kita berusaha sampai yayasan masjid boleh ditubuhkan. Maka masjid-masjid jawab, apa susahnya kami, apa perlu kepentingannya kami nak bagi dana kepada yayasan ini? Kami tak perlu kepada macam ni punya yayasan. Sebab kami dah ada cukup sebagainya. Kami nak kontribut apa lagi pada ni. Jadi secara teorinya okeylah. Tetapi bila kita nak apply idea-idea yang bagus itu, kita tengok gelagat di bawah masjid sebenarnya tidak seperti yang kita gambarkan secara teori tadi. Itu macam Datuk Zul kata. Saya nak respon kepada isu ni. Di dalam Dewan Masjid, kita ada ahli dan pakar bankers, chartered bankers dan pakar private wealth management. Kalau satu-satu masjid yang kaya, ada 100 buah masjid, boleh sumbang 2 juta masuk tabung ni, private wealth ni boleh bagi ensure profit setiap bulan 200,000. Kalau 1 juta, dia boleh bagi 10%, 100,000 every month. Bermakna ujung tahun, pokok masjid tak deplete. Jadi teknik ni, kalau diserahkan kepada pakar, kita dalam Dewan Masjid ni ada orang pakar kita. Boleh kita melakukan satu sumbangan yang besar. Dewan Masjid yang baru, kepimpinan baru Dewan Masjid dapat melaksanakan hal seperti ini. Okey. Lain orang macam mana? Ni Datuk. Saya dapati sehingga sekarang kekecewaan suasana pasal masjid ni berulang. Mana-mana pergi pun orang tak ada selesai. Jadi saya berharaplah, saya lebih kepada apply yang cara tu. Itu majlis dakwah kita kumpul, kita buat garis panduan bersama dengan JAKIM dan juga majlis agama yang berminat, panggil semua buat satu azam semangat baru gini supaya kita imarahkan masjid kita jadi contoh model untuk dunia. Betul. Semua Malaysia hebat. Tetapi bila kita bincang pasal dana masjid ni, macam Profesor Zul nak buat pun bukan mudah. Tapi keazaman tadi. Saya yakin kalau kita melibatkan masyarakat, bukan dikuasai oleh imam saja, pegawai apa saja, tapi dengan masyarakat korporat yang berpengalaman, insya-Allah. Dan kita ikatkan dengan anak-anak dia tadi. Tan Sri, Datuk Zul, dia orang akademik, profesor dalam bidang Quran, dia boleh jadi khatib sendiri. Adakah semua orang boleh jadi khatib? Itu training program Tok Mon. Tengok program. Kalau misalnya kalau khutbah Jumaat tu cari yang pakar, tetapi ada pertemuan dengan masyarakat, dengan pemimpin-pemimpin masyarakat, imam. Ini sangat penting. Masjid tak buat.
Ini yang saya rasa kalau kita gunakan, kita ada mutiara di kampung kita tapi kita tak gilap, tak gidungkan. Cuba kita gabungkan. Gabungan ni insya-Allah kalau orang tu pandai koperasi, kita ambil dia. Kalau dia pandai dalam bidang kejuruteraan apa nak galakkan anak, pergi. Dan yang paling penting, pusat pengajian tinggi yang ada di sekitar masjid tu kena dimanfaatkan melalui sistem pentadbiran itu supaya berdamping datang dan sebagainya. Itu yang kita patut jalankanlah. Dan Sri, saya cerita, saya pun berasa nak cakap juga, jarang sekali saya cakap dalam perbincangan macam ni kan. Dr. Profesor Hussein Habil banyak berbincang dengan saya bagaimana nak gunakan masjid, sebab dia kata dia gagal menggunakan masjid untuk nak pulihkan budak-budak dadah ni, sampai masjid larang, tak bagi. Dia kata bawa budak-budak dadah ke masjid, hilang kasut lah, hilang barang lah, apa semua sekali. Pertentangan antara masjid dengan pihak reform. Nak reform masyarakat pun masjid tak bagi, dia tutup pintu. Macam mana ni? Ini kena ubahlah perangai. Sebab tu saya kata kita kena buat pertemuan dengan azam yang baru. InsyaAllah kita berdamping dengan orang yang susah. Kita berdamping dengan orang yang bermasalah. Jangan terpecah. Dengan ada pertemuan ini, dengan sokongan kerajaan, NGO dan dana kebajikan masyarakat itu, kita dapat menampakkan. Jadi sekarang saya ada orang memberi itu supaya buat apa kasih masjid, asyik-asyik dihiaskan, itu dia otak-otak yang negatif lah, right? Tapi kalau dana dapat membina masyarakat, insya-Allah saya rasa duit tabung masjid akan bertambah-tambah, ramai suka datang ke masjid, dan masjid itu sebagai pusat ilmu, pertemuan masyarakat dalam segala aspek dan dapat menyelesaikan masalah. Bukan saja amal ibadat, tapi hablu minal nas, kebajikan kemasyarakatan. Itu yang kita kena pulihkan. Bukan mudah. Tapi insya-Allah dengan usaha yang kita yang murni ini, dijalinkan, Majlis Dakwah boleh main peranan. Saya melalui Kerajaan Negeri Melaka berbincang dengan mufti, melalui itu kita akan main peranan. Dan kita carilah contoh-contoh yang masjid yang ada, kita melawatlah. Itu saja. Macam mana Dr. Zul? Ulasan. Terima kasih. Saya takut nak mencela pasal Datuk Muasyid nak sekat. Memang macam itulah. Nah, bila parlimen tu ramai orang nak cakap, jadi kita punya speaker kena aktif sikit, kalau tidak enggak soranglah cakapnya. Silakan. Okey. Saya nak tambah sikit, tunggu izin Datuk 3 minit. Yes. Sebagai tambahan, soal Datuk komen, memanglah tak boleh nak compare saya ni profesor, baca khutbah sendiri, tak ada tag dan sebagainya. Tapi nanya Datuk, kita boleh ubah modus operandi. Tak payah baca khutbah, tapi dia bagi satu speech sebelum ada khutbah. Dia bagi. Misalnya tukar vision masjid minggu ini, apa benda aktiviti misalnya lah. Itu sebab saya kata dia kali dia berfikir luar kotak tu, nak menjadi baca khutbah lah ke mana? Tak sanggup. Okey, tak payah. Bagilah satu lecture ataupun ringkaslah briefing 10 minit sebelum khatib bercakap. Contohlah kan. Satu. Yang kedua Datuk, saya memang percaya kalau kita memberi, kalau kita berbudi, masyarakat akan memberi pada kita. Saya contoh, masjid saya tak ada rumah jenazah sebelum ni. Bila nak mandi, orang meninggal apa semua, pergi rumah, bawa lah baku masjid tu, tabur masjid, pergi rumahnya orang tu, urus semua suci, sudah bathtub mayat tu buat balik masjid. Tapi kita kata okey, tak menasabah masjid kita ni tak ada. Kita kata kita nak buat rumah jenazah. Seorang hamba Allah tampil, dia kata okey, I donate 60,000, 50,000 untuk buat rumah jenazah tu. Contohlah kan. Jadi prasarana di dalamnya, bathtub dia, ruang tamu untuk sebagainya didonate oleh orang lain. Maknanya kan masyarakat bila dia tengok kita ada idea nak bawa ke akhirat, dia kata ini saham akhirat saya. Sedekah jariah saya. Artinya Datuk, kalau kita jujur, kita memang betul nak buat, insya-Allah benda baik ini boleh jadi. Macam yang saya kata, ini bukan sekadar rumah jenazah. Contohnya kafah. Masyarakat nak sekolah agama, saya tengok dekat kita buat sekolah kafah dekat masjid Fardhu Ain. Kafah ni dia ada pagi dan ada petang. Belajar dia berapa jam. Cikgu ayah mari hantar. Lepas tu nak mari ambil pula anak. Kita kata tak payah. Kita kata kita kenakan kelas transit di mana habis kelas kafah, sementara kelas petang pergi masuk. Kalau kat masjid kita dah tahulah sekolah petaling kan. Sebelum anak dia masuk sekolah petaling, kita ada kelas transit. Dia register kat situ, dia bayar sikit tambahan, makan minum anak dia tu kita urus. Dan kita hantar anak dia tu ke sekolah. Dia ambil petang nanti.
apabila sekolah tu dah selesai. Ada siapa sanggup berfikir untuk buat begitu? Ada saja hamba Allah donate buat kelas untuk kelas transit. Jaga untuk pelajar tu mandi pukul berapa, seolah-olah jadi anak kita. Dan masyarakat happy. Bertambah-tambah tak cukup kelas transit tu. Daripada ibu bapa waktu tengah hari kejar-kejar pergi ambil anak nak pergi sekolah petang pula tak. Begitu juga yang petang. Dia boleh datang hantar pagi. Begitulah Datuk. Maknanya kalau kita ada wawasan, kita ada di sebab tu saya kata ada niat, ada cita-cita, di situ ada jalan. Takat tu dulu, takut juga nak kena potong ni. Okey, dah leh. Prof Faisal, kita tahu Masjid Bulat ni masjid di tengah-tengah bandar. Dikelilingnya terdiri daripada orang-orang kayawan, bangsawan, mulia, macam-macam. Tapi kalau masjid duduk di kampung, duduk di Kuala Kerai ke, duduk di Manik Urai ke, kalau di Kelantan lah. Profesor bukan Kelantan, orang Kedah, orang di Lenggong ke, atau dia apa semua sekali. Macam mana boleh kita apply ke idea yang Datuk Zul bagi tahu tadi? Okey Datuk. Saya nak respon pengurusi boleh? Itulah. Saya ada satu kajian peringkat kedoktoran kerjasama saya dengan JAKIM dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Masjid-masjid luar bandar memang tak pernah ada perancangan strategik. Dan pemimpin masjid yang dipimpin oleh nelayan, peneroka, penuri getah, sebut perancangan strategik pun dia pun tanya kita, apa benda tu Pak Ya? Tetapi apabila kita dengan JAKIM telah bersetuju mewujudkan satu jawatan kuasa secara jemputan, rupanya di kampung-kampung sekarang ni, setakat nak cari anak-anak muda yang ada degree, pegawai bank, cikgu besar boleh ambil hal ehwal pentadbiran, jurutera, pembangunan sosiologi, antropologi, ada dalam kampung. Jadi ditambah jawatan kuasa, dibuatkan format modelnya telah diuji. InsyaAllah kalau kerjasama kita dengan JAIN, kita boleh mantapkan perkara pembangunan masjid luar bandar, kita boleh laksanakan di bawah Dewan Masjid. Terima kasih Dr. Zakaria. Profesor, kena potong dia Dr. Zakaria tadi. Apa yang Profesor nak kata pandangan? Saya cakap begini Datuk, memang sebenarnya yang kita bincang hari ini tu memang actually mustahak rangkaian tu Datuk. Ya. Kan? Kalau kita ambil contoh katakan ekonomi, kita ada masjid yang kaya, ialah relatively kaya, Masjid Bulat katakan di Selangor. Kita buat satu rangkaian masjid ekonomi. Kita ambil contoh satu masjid, 2-3 masjid yang kaya raya ni, kita gabungkan dengan masjid-masjid lain di kawasan-kawasan lain. So ini rangkaian untuk sama saling bantu-membantu. Dalam aspek yang kedua mungkin dakwah kan, dakwah. Bukan semua orang pandai buat dakwah. Dan dakwah ni ada uslub-uslub sendiri yang tersendiri. Jadi ada masjid macam masjid wilayah. Dia memang ada aktiviti dakwah kepada non-muslim dan sebagainya. Jadi kalau ada masjid lain yang interested, ahli karya interested nak buat dakwah, tapi tak tahu macam mana nak buat dakwah, kita gabungkan masjid ni dengan masjid wilayah katakan. Jadi pengetahuan itu dapat di-share sama-sama antara masjid-masjid yang dah memang pakar dengan masjid-masjid yang baru-baru nak melibatkan diri, melibatkan dengan usaha dakwah. Jadi ekonomi, dakwah, kesihatan pun sama juga. Macam tadi Masjid Bulat, dia ada buat aktiviti kesihatan, dia punya van dan sebagainya. Mungkin ada masjid di kawasan lain yang perlukan perkhidmatan tersebut. Jadi dia boleh buat satu rangkaian lain, rangkaian kesihatan misalnya dengan masjid kemudahan tersebut. Jadi banyak maksud yang macam ni. Maknanya masjid ni jadi leader dalam bidang gini, masjid ni jadi leader, begitu ke? Betul, begitulah Datuk. Maknanya rangkaian tu diwujudkan berdasarkan peranan. Contoh yang awal tadi Datuk sebut Masjid Aqsa, Masjid Haram kan. Maknanya peranan dia Isra' Mi'raj dan juga sebagai kiblat. So in this case Datuk, kita ada masjid yang memang sudah ada kepakaran dan sebagainya yang boleh membantu masjid lain yang perlukan kepakaran tersebut, dan in networking macam ni, rangkaian macam ni akan memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat yang perlukan bantuan tersebut. Contohnya di Kuala Kerai tadi dan sebagainya, dengan kita buat macam dia kata masjid angkat dan sebagainya kan. So tapi dalam rangkaian yang sama. Contohnya Masjid At-Taqwa di Kepala Batas kan. Dia ada aktiviti ekonomi dia. Dia ada rumah tumpangan, dia ada pasar raya dia sendiri. Jadi bukan semua masjid yang boleh buat macam tu. Dia tak tahu nak buat macam mana. Koperasi sama koperasi. Ada masjid yang ada koperasi. Ada masjid yang dia nak buat koperasi tapi dia tak tahu nak buat macam mana.
Jadi kita perlu wujudkan rangkaian-rangkaian specialized network macam ni di kalangan masjid ni supaya nanti ada yang di kepala batas tu, saya pun heran macam mana dia boleh survive. Saya pergi tengok dan macam mana dia boleh survive untuk rumah-rumah tumpangan dia tu. Tak sempat juga saya nak bincang banyak. Itulah tadi Datuk Zul cakap pasal leadership. Saya rasa leadership tu mustahak juga Datuk. Memang mustahak pun untuk uruskan semua ni kan. Okay. Ada leadership, ada visi, ada misi. So Datuk Zul memanglah lama dengan pengurusan Masjid Bulat. 9 tahun. Ya. So memang betul lah leadership tu very important. Leadership. Tetapi kan Datuk, walaupun tempat tu tak ada leadership macam tadi ada nelayan ke jadi nasihat dan sebagainya, tapi boleh dibantu dengan mewujudkan rangkaian-rangkaian yang saya cakapkan tadi Datuk. Tapi Dr. Zakaria kata dah ada sekarang ni young leaders. Tetapi betul kau orang kampung ni boleh percaya orang muda nak pimpin masjid ni. Oh, ini Hidup sudah pun bingung lagi nak pimpin kami. Kami dah lama dah. Ini orang tanah tembakau di Kelantan pun tak boleh terima nasihat daripada pegawai pertanian moden. Dia macam mana pun sahabat pengurusi dia nak kena ada satu program orientasi. Jawatan kuasa lama dan jawatan kuasa yang dijemput ada kena program orientasi. Sebab itulah saya menyuarakan supaya Dewan Masjid Malaysia ni dengan kerjasama Tan Sri nanti kita pergi ziarah JAKIM, kita perlu tubuhkan akademi ni supaya struktur latihan di semua peringkat kepimpinan masjid untuk ubah regulasi mentalnya, kemahiran pengurusan world classnya dapat diterapkan secara sistematik dan telah berjaya. Dan paper inilah saya dijemput untuk dibentang di Harvard University. I've been invited, bukan saya mohon, dijemput. Maknanya majlis di bidang teologi dan sebagainya Harvard dia memerhatikan. Maknanya contoh yang baik itu dan daripada Rom pun nak belajar model tu. Macam mana kita menyatukan orang lama, orang baru, community engagement and involvement bersama-sama membangun masjid. Jadi saya ada contoh masjid-masjid di Kerteh 3 dalam Felda, Berpuluh Batu, Jalan Kampung, Masjid Palung 9, dah ada contoh yang lain. Boleh dijadikan example. Okey, Tan Sri, kita bergabung nanti lepas ni. Jadi kita jadikan Melaka sebagai leader untuk kita cepat kemudian selain pada JAKIM lah. JAKIM tu dia ada kita bersama-sama lah. Saya sama-sama lah. Okey. Kajian Negeri, Dewan Pimpinan Ketua Menteri setuju dasar ni. Jadi insya-Allah kalau kita berbincangan kita model memasyarakatkan masjid umatku. Okey. Memasyarakat tadi bro. InsyaAllah kita akan main peranan. Memasyarakatkan ni banyak Quraisy. Nama apa? Betul. Indonesia tu. Quraisy. Quraisy memasjidkan masyarakat dan memasyarakatkan masjid. Okey. Dah banyak teori-teori dia apa semua sekali. Tapi anak dia sendiri pun tak. Okey. Saya nak mohon supaya mempelawa, menjemput, meminang Profesor Dr. Amir, Datuk Dr. Zulkifli, sahabat lama, bersamalah dalam Dewan Masjid ni kita mendukung dengan Tan Sri, kita bersama-sama bergerak. Nanti okeylah, nanti kita buat di luar lah itu, buat di luar tu. Sekarang ini semua kepimpinan saya nak bagi masa yang terbaki ni kita fokus bagaimana kita boleh melahirkan kepimpinan yang berkesan dalam pentadbiran masjid-masjid kita supaya pertama sekali tidak menjadi rebutan. Apalagi rebutan orang politik dan sebagainya. Semua ni jadi politikal apa semua sekali. Tak boleh. Macam mana? Kita nak start di mana perbincangan ini? Cuba bagi satu poin, misalnya dari segi, kita start dengan pemilihan. Bagaimana masjid-masjid perlu membuat satu sistem pemilihan yang boleh melantik pengurusi, nazir dan sebagainya dan bawah-bawahan itu. Bagaimana kita boleh selesaikan masalah kepimpinan di masjid? Boleh saya mencilah dulu, Datuk? Sila. Saya harap tidak ekstrim. Saya syorkan begini, Majlis Dakwah Negara yang masjid ni bincang dulu dua kluster ni. Pertama, kluster masjid-masjid seperti wilayah. Ya. Masjid utama. Pertama dengan kluster masjid negeri yang di bawah kajian negeri. Yang ni kena selesai pasal urus takbir mereka berbeza. Ya. Yang tu kena selesai. Yang kedua, Datuk nak kena bincang dulu dengan Jabatan Agama kerana nanti kita tak nak kita berlaga ataupun bertembung benteng nanti.
kita bukan main merancang dan sebagainya di sini, tapi di atas sana tak bergerak. Macam Datuk dah buat contoh lah, orang nak masuk syurga, nak buat jambatan, siapa lebih dulu siap tu. Jadi kita tak siap. Jadi Datuk nak kena selesai tu, ini tahap-tahap kayangan ni, kena selesai dulu. Yang ketiga last kali tu, bantu rakan-rakan di universiti mengubah silibus ke arah pengurusan masjid supaya budak-budak universiti ni faham. Mereka, especially yang bidang agama ni, mereka balik tu, mereka contribute pada manajemen masjid sebagai satu amal jariah ataupun charity. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Zul. Ni nak cerita ni. Saya kena cerita apa itu ataupun siapa itu MDN. MDN ialah bukan satu kita kata ginger group, satu group, pressure group dan sebagainya. Tak, kita tak, jarang kita bercakap. Ini kita bercakap secara agak meluas sikit sebab majlis kita ni majlis yang agak sederhana, yang mewakili umum. Tetapi biasanya kita buat keputusan, kemudian kita akan membuat kunjungan hormat. Dengan TYT Melaka pun kita dah hormat, kita buat satu kunjungan hormat dengan TYT dengan didahului oleh 1, 2, 3 orang-orang kita pergi dulu tengok TYT ini kita boleh berpakat atau tidak. Kemudian banyak kita cerita tentang termasuklah masalah dunia Melayu, dunia Islam dan sebagainya. Dan kalau Tan Sri kata kita nak mulakan di Melaka, maka saya confident bahawa kita akan mendapat sokongan daripada TYT. Malah TYT menjemput kita, bagilah apa-apa idea dan kerjasama kita akan melakukan dengan MDN. Kita tidak akan menumbuk daripada belakang, mengkritik begitu dan begini dan sebagainya. Dengan JAKIM, kita sentiasa ada hubungan baik dengan JAKIM, dengan Yadim, dengan lain-lain, malah dengan istana-istana di negeri, dan istana-istana di negeri pun memberi sokongan kepada kita. Metod bekerja kita, bila ada satu idea yang betul-betul baik, kita akan buat kunjungan hormat kepada pihak berkuasa, kita minta kerjasama. Tapi kadang-kala kita minta orang-orang universiti buat silibus. Baru ni kita dah bincang tentang bagaimana pendidikan sebagainya, kita mintalah supaya rakan-rakan kita daripada Universiti Melaya, bila dikritik tentang silibus kursus perkahwinan, sudah jadi lawak jenaka, kahwin 2, kahwin 3 dan sebagainya, kita masih lagi sedang menyiapkan silibus itu kerana universiti pun dia ada constraint masing-masing. Begitu. Jadi oleh kerana itu, kita minta juga tanggungjawab daripada pihak akademik supaya memberi input yang baik kepada kita supaya kita boleh menjadi jambatan. Itu jambatan tadi tu. Kalau yang puak-puak ustaz ni selamat siap sebab dia perbincangan dia panjang sangat. Puak-puak engineering tu cepat sangat siap. Belah-belah dia tu. Tapi puak-puak ni ahli neraka. Orang kata jangan je marah. Ini cerita-cerita lama ni kan. Cerita joke untuk masalah team building di Universiti Melaya dulu. Jadi oleh kerana itu, okey, insya-Allah kita cuba bawa segala apa yang kita simpulkan yang berisi itu metod bekerja kita. Okey? Siapa ni nak ulas lagi ni? Boleh, Datuk, mohonlah. Saya tidaklah kata show tadi untuk memberi pressure Majlis Dakwah Negara, dan Datuk pun menjemput saya beberapa kali. Bukan saya tak nak, kesibukan saya yang... Okey. Tak apa ikut tu. Maknanya kalau ada sesuatu yang berfaedah dan kami percaya, kami akan menjadi hamzatul wasal, penghubung di antara kita dengan pihak-pihak otoriti. Contoh tadi kan? Contoh kita pergi ke Melaka. Contoh kita pergi ke Negeri Sembilan, ke Johor. Mana-mana semua sekali. Kita ada orang-orang kita di sana setiap negeri. Dalam perbincangan ini juga nak show lah supaya jawatankuasa masjid tu melihat masjid ni jangan dalam aspek pembangunan semata-mata. Dia mesti melihat pembangunan insan tu. Sejauh mana... Okey. Persoalan kita, bagaimana masjid boleh memainkan peranan untuk membina diri mereka itu dengan melahirkan kepimpinan yang berwibawa untuk memimpin setiap masjid dan secara keseluruhannya ke arah suatu arah yang tertentu, dengan jaminan bahawa bila sudah ada suatu kebulatan pendapat, maka MDN akan menjadi jambatan kita kepada kerajaan dan pihak istana dan pihak masyarakat dan sebagainya. Itu komitmen kita.
MDN. Dr. Poya. Saya nak Itu respon komitmen kepada kita. Datuk Pengerusi. Ya. Saya sebagai secara individu berpengalaman dalam bidang konsulting dan human resource ni di negara ni dan telah melatih di peringkat antarabangsa dan negara 1.5 juta orang. Jadi saya menjadi konsultan kepada korporat Sony, Hitachi, Samsung, Toyota, termasuklah 12 buah universiti. Jadi modul pembangunan masjid ni pun sudah dites ke arah kedoktoran. Jadi nanti kita akan angkat paper ini, susun secara kemas. Bagaimana pengurusi kata kita menjadi jembatan tadi, kontennya dah ada dah Datuk. Kita berpakat betul-betul kontennya, modulnya dah ada. Kita nak susun dulu secara kemas, baru kita jumpa dengan Jakim dan Jain. Supaya apa yang kita bawa itu adalah merupakan gap, bukan redundant. Barulah kehadiran kita tu signifikan dirasai, diperlukan. Dalam masa sebulan dua ni kita akan mulakan convention masjid kita. InsyaAllah kalau Melaka boleh setuju, kita adakan kata 6 RTD, round table discussion, yang boleh menyelesaikan banyak topik. Kemudian kita pergi pleno. Lepas pleno itu, kita persembahkan kepada TYT Melaka supaya dunia Melayu, dunia Islam boleh menjadi leader menyelesaikan masalah yang kita bincangkan banyak-banyak pada petang ini. Begitu? Agak-agak ini adalah petang yang mubarak. InsyaAllah. Ni Prof. Okey, Tan Sri berkata setelah yes. Saya dah berdengar ni, saya rasa kita kena bertindak segera, insyaAllah. Mesyuarat Ahli Majlis Agama Islam Melaka, saya akan presentkan semua paper-paper hari ni. Contohnya kepakaran dan sebagainya. Dan Jakim memang sokong kuat lah. Dengan gabungan ini, kita buat satu convention yang besar. Ada buku, ada panduan yang dikatakan lebih memasyarakatkan masjid. Selama ni orang masjid tempat amal ibadat. Masyarakat masjid Abdul Minallah, Abdul Minanas. Yang kedua, berdamping masyarakat. Masyarakat suka. Prof tadi orang nak menerima cukup banyak. Jadi kita betulkan ada direction. Dan saya rasa paling penting masjid mesti ada satu macam pegawai perhubungan dan konsep media baru tu kena diperkuatkan. InsyaAllah kita akan main di Melaka. Tan Sri, kita ada komitmen kita boleh kumpulkan para nazir masjid yang ada. InsyaAllah. Kemudian bekas-bekas nazir yang ada di seluruh negara. Dan imam-imam besar, bekas-bekas imam besar di masjid-masjid kita kumpulkan sekali. InsyaAllah. Bagaimana kita boleh melahirkan satu kebulatan pendapat dan menjadi tanggungjawab pada kerajaan dan pihak yang berkuasa. Kita selesaikan bersama. Gitu dulu kan? Kita rancang tu, kita nak panggil yang di Tuan Agong datang sebab Melaka. InsyaAllah. Jaga agama ni yang Tuan Agong, Melaka bukan Sultan. Jadi kalau dapat benda ni satu gagasan, vision kita yang menarik, pengalaman yang tuan-tuan ada kepakaran kita gunakan, buku panduan dan saya nak buat eksperimen masjid yang saya di MITC ni. Masjid ni masih lagi tak menentu lagi supaya persatuan, perpaduan umat Islam dan dia jadi model contoh di negara kita dan dunia Islam. InsyaAllah. Prof Faisal akan mengumpul saintis-saintis dan sebagainya yang berfikir tentang idea-idea akademik yang besar. Boleh Prof Faisal? InsyaAllah kita diberikan cadangan, insyaAllah kita cuba. Dan yang mana rangkaian yang kita bincang hari memang sangat mustahak dan perlu kita do something lah untuk perkara macam ni. Sekarang ni kita berbincang sikit 15 minit lagi ni. 1,5 minit atau setengah minit seorang, macam mana sepatutnya pemilihan nazir masjid itu dilakukan. Kalau boleh kita sentuh. Kalau tidak pun kita simpulkanlah, ada 15 minit lagi. Saya mula sikit boleh tak? Silakan. Setahu saya di Selangor, nazir dipilih melalui temuduga dengan pihak JAIS. Di masa pemilihan di masjid, hanya kita pilih AJK sahaja. Dan kita cadangkan beberapa nama untuk nazir dan pihak JAIS akan panggil temuduga dan akan buat keputusan di situ. Yang itu yang saya tahulah untuk Selangor. Tak ada pengaruh politik ke? Wallahu a'lam Datuk. Bisawab, dulu bila pilihan raya terbuka, masuk politik juga. Ini saya hayati di Kelantan. Jadi kelahi antara PAS dengan UMNO di Kelantan kerana nak pilih nazir masjid. Ini cerita-cerita macam mana sepatut lah. Jadi mungkin kalau benda ni besar sangat, mungkin sensitif kita nak bincang, kita boleh simpulkanlah 15
minit lagi kita ada dan saya nak mulakan dengan Dr. Zakaria dulu. Simple, 2-3 minit seorang. 3 kali 5, 3 kali 4, 2, okey. 2 minit seorang. 2 kali 4, 8. Silakan. Saya mewakili Dewan Masjid Malaysia dengan segala sahabat-sahabat saya yang ada, mempunyai kepakaran, agamawan, profesional, akan kami perturunkan semua rancangan-rancangan program termasuk Akademi Masjid, MOS Digital punya program, silibus latihan kepimpinan pembangunan pemimpin masjid dan mengangkat martabat masjid-masjid negeri sebagai fokal pusat latihan untuk membangunkan masjid-masjid di seluruh negeri. Ini kita akan siapkan paper dia. Saya akan murnikan dulu bersama dalam keluarga Majlis Dakwah Negara. Dan nanti apabila kita siap, kita akan bergabung jalin dengan Tan Sri. Jadi saya harap nanti Profesor Datuk Dr. Amir dan Datuk Zul akan sentiasa bersama seiring beriring dengan kita. Saya rasa insya-Allah kalau kita bermuafakat, kita strukturkan rangkaian ini dengan baik, insya-Allah dia akan berhasil. Okey. Terima kasih Profesor. Okey Datuk, saya ada 2 perkara. Ya. Yang pertama sekali mewujudkan rangkaian masjid penting. Contohnya rangkaian Maya tadi, mungkin dari segi aspek dakwah, dari aspek kesihatan, pendidikan, pertanian, koperasi, ekonomi dan sebagainya. Dan yang kedua, saya nak ambil saranan daripada yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri kita kemarin, Tan Sri Muhyiddin mengatakan dalam keadaan sekarang ini kesedaran vaksinasi itu penting. So mungkin pihak masjid boleh mengambil inisiatif MDN dan sebagainya untuk memberi lebih program kesedaran vaksinasi kepada masyarakat di semua tempat di Malaysia sekarang ini. Itu je Datuk. Okey. Terima kasih. Prof Zul. Ya, terima kasih yang bagi Datuk, rakan-rakan semua. Dah banyak saya cakap tadi, mencilah pun banyak. Sebagai rumusan bagi kita masih ada lagi masa ni. Pula dah. Rumusan lah, tapi masa kita masih ada sebab masing-masing dependek ke rumusan dia, okeylah. Okey. Pertama, masjid mesti dilihat pada 2 aspek lah. Jangan lihat pada aspek pembangunan saja, mesti lihat pada pembangunan insan. Di mana masjid mesti berjaya melahirkan insan Muslim soleh yang memberi manfaat kepada ummah dan negara. Yang kedua kita duduk dalam masyarakat yang majmuk. Datuk Muksim dia saya masjid Kayawan dan sebagainya Seksyen 14 betul. Tapi Datuk kena tengok sekitar saya non-Muslim lebih ramai daripada yang Muslim. Jadi bagaimana budaya orientasi masjid dalam komuniti yang ramai non-Muslim ini, masjid pula boleh berdiri teguh adalah dengan cara kita memahami konsep masyarakat majmuk, bagaimana kita implement aktiviti masjid. Yang ketiga, masjid ini dia mesti jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, memang center of excellency, mesti menjadi pusat kecemerlangan dalam apa jua aspek yang melibatkan pertama kebajikan ahli qaryah, kebajikan staf dia dan juga dari perspektif dakwah. Kiranya kita berjaya yang itu, maka insya-Allah berjayalah masjid itu. Yang keempatnya, masjid ini mesti mesra pelanggan. Maksud saya mesra pelanggan macam Tan Sri sebut tadilah. Kena ada jawatankuasa yang boleh memberi perhubungan awam. Boleh menjadi pegawai perhubungan awam di masjid. Tapi artinya dia kerja 24 jam. Bukan dia kerja ikut time pejabat. Tak. Dia memang kerja 24 jam, boleh memberi pencerahan, kematian orang lapor dan sebagainya dan tindakan. Yang seterusnya adalah boleh membantu injek program mobiliti masyarakat. Contohnya, dulu masa mula saya jadi pengurusi masjid, van jenazah satu saja. Tapi bila masyarakat nampak hidup aktiviti jenazah, orang infak satu, kemudian sampai jadi 3. Jadi, bila ada 3, kita boleh guna untuk hantar jenazah pergi sampai ke Johor, sampai ke Kedah dengan bayaran minimum. Dengan kita perkenalkan skim khairat misalnya, maka B40 masyarakat yang asnaf tak mampu nak bayar kain kafan, tak mampu nak bayar kos jenazah dan sebagainya, ada kumpulan yang dalam tabung khairat itu donate untuk urus jenazah. Jadi masyarakat akan rasa masjid itu belonging.
kepada dia. Barulah apa yang Datuk sebut tu, masjid ini apa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu dan sebagainya, masjid yang ada dalam Quran tu saya tak nak cerita pasal semua alim ulama belaka ni. Barulah kita rasa seronok kita mengendalikan masjid. Kalau tidak Datuk, masjid ni dia tak macam urus pegawai kat universiti. Masa jadi pengarah, staf yang tak ikut kita ambil tindakan. Kita hantar surat, tunjuk sebab. Ya ni masjid ni mana dia boleh buat macam tu. Tak boleh buat. Memang kena understanding. Itulah skill yang Datuk. Terima kasih Prof. Datuk Zul. Saya nak balikkan kepada Tan Sri. Habiskanlah masa yang ada ni sikit lagi ni. Saya pun tak nak cakap banyak dah. Kira nak bekerja lah dengan kawan-kawan kita. Macam mana Tan Sri? InsyaAllah. Saya semua yang dikemukakan ni memang realiti. Perkara yang berlaku. Jadi kita kena ubah persepsi ini dan saya bersyukur kerana Mufti Melaka yang saya rasa terbuka orangnya dan Ketua Mufti Melaka, kita akan susun balik kepakaran yang Zakaria, Zul punya pengalaman dan juga Profesor Amin Faizal tadi itu, kita akan garis panduan. Sekarang masyarakat dia nak tengok dan lihat. Bukan nak tengok daripada jauh. Dulu masyarakat, orang patuh kepada imam tu. Ikut Pak Turut. Sekarang tak boleh. Masyarakat yang ada berfaedah pada masyarakat itu akan dimanfaatkan. Jadi kita gunakan faedah-faedah di sekitar kita itu. Sebab tu saya kata, masjid macam yang betul hebat, perpustakaan tak hebat. Tak ada koperasi. Tak ada tempat konseling. Tak ada pertemuan belia-belia. Bila kita tanya tu, Dewan Masyarakat dah ada, pustakaan sekolah dah ada, dia asyik itu dia. Padahal fungsi masjid tadi kita nak kegiatan kemasyarakatan dan orang datang dan orang beramal. Beramal sembahyang waktu biar ramai orang. Kalau tak ada sembahyang, faham lah, right? Jadi kita ambil contoh. Sekarang orang kita ni nak tengok contoh. Sebab tu Temerloh Jaya. Misalnya di Kota Kinabalu macam kita pergi. Dan kita pergi di masjid di Pulau Pinang tu homestay macam kat Melaka belum ada. Sekarang dalam proses. Jadi insya-Allah masjid tu kegiatan kemasyarakatan, nombor satu perpaduan kesatuan, yang kedua ekonomi, mengukuhkan ekonomi faedah masyarakat itu gunakan koperasi. Lepas tu ilmuan kita gunakan. Saya pun akan buat contoh dapatkan buku dan sebagainya pusat. Ini bukan mudah saya rasa sebab kesedaran tu cara lama tau. Banyak kan ada. Jadi nak kata mana duit? Tapi koleksi mingguan cukup banyak. Tapi hal-hal kemasyarakatan ni kurang. Sehingga masjid yang begitu besar tu ada orang tak sedekah. Ini tak mungkin berlaku dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam hal ini memang kita suka bercakap. Tapi kebetulan saya dah ada dalam Majlis Agama bersama dengan Mufti dan disukai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya akan bawakan benda ni segera. Memang kita rancangkan Datuk selepas raya. Sebab dah kombit ni tapi bagusnya kita bersemuka. Maya-maya ni kita bincang di kalangan kita brainstorming lah. Supaya kita dapat bertemu. Lepas tu tunjukkan video dengan ada perkara-perkara ni. Kita dah tak perlu banyak modal. Yang penting kita mempertemukan tokoh-tokoh kita, ulama kita, pemimpin politik dan saya setuju hal-hal pengurusan masjid jangan dipolitikkan. Itu saya setuju. Jadi kita cari, tak kisahlah kalau orang tu parti UMNO, dia orang baik, ambil lah. Janganlah kata dia orang UMNO. Kalau orang baik-baik. Yang penting asalkan Islam. Sekarang proses perpecahan banyak berlaku di kalangan kita, kadang sedih. Baik di Arab, di Malaysia, bergaduh. Semua kalau tengok Facebook, kita asyik bertekak, bergaduh, salahkan dia. Bila kita nak bersatu? Sebab itu dalam kita menubuhkan dunia melalui Islam, saya bersama dengan Tun Ali, fikirkan kesatuan dan perpaduan. Ini falsafah yang penting dan saya bila dah ada dalam Majlis Agama, insya-Allah masjidku rumahku dalam membina masyarakat sejahtera. Ini memang perkara ini perkara biasa tetapi amalan tu tak ada. Saya sekarang. Jadi insya-Allah saya kepakaran tuan-tuan macam Profesor Zul, Zakaria dan sebagainya tadi tu saya nak ambil contoh. Memang saya cari dan insya-Allah saya akan usahakan menerbit buku. Ni Majlis Berdakwah pun dah boleh lah. Kita buat buku, kumpul. Kadang-kadang orang banyak media baru. Kadang media baru ni kita tak kuasa. Buku ni tidur atas katil, mana-mana pergi pun kita boleh bawa. Cara ni. Jadi saya setuju pada buku panduan. Inilah kitab kita, kitab panduan kita. Dan insya-Allah saya beronda dengan Datuk Zaruddin Jakim. Dia minat benda-benda macam ni. Jadi kita lah sebagai intelektual kena move, main peranan bersatu. InsyaAllah kerajaan negeri saya akan
dasarnya mufti setuju kajian negara, dan lepas tu tentu negeri-negeri lain akan ikut contoh kita yang indah dan mulia ini. InsyaAllah tu. Itu kita bersama-sama, dan buat masa sekarang kita brainstorming macam ni lah. Lepas tu saya lebih setuju pertemuan. Pertemuan buat di Melaka, lepas tu kita ziarah yang mana contoh-contoh yang baik dan sebagainya. Dan saya setuju yang kata dalam surah Al-Hujurat, Allah menjadikan bangsa-bangsa bersuku nak kamu mengenali, kita dampingkan orang bukan Islam. Ini pun satu usaha yang baik. Sebab saya tengok bila nak buat itu pun dah ditentang oleh pahaman-pahaman lama yang dia kata, tak boleh. Dia ada kaedah kan. Jadi tuan-tuan yang pakar-pakar, kita duduk, berunding. Kita selesaikan. InsyaAllah, saya kata ini usaha yang murni dan kita dah ada main peranan dan kita ada kekuatan besok politik. Orang kita dapat lepas tu ramai sokong untuk ini amal jariah kita bersama. Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tan Sri, dan saya minta maaf daripada rakan-rakan kita daripada Dewan Masjid yang hadir duduk dalam bilik menunggu kita. Tadinya saya duk fikir kalau kita ada masa, tidak banyak benda yang kita nak bincang, saya nak bagilah peluang sikit sebanyak. Tetapi duduk sebagai tetamu tu sudah ada khairatnya yang tertentu, dan insya-Allah saya hanya akan sama ada 1 atau 2 sesi saja lagi yang saya akan kemukakan. Saya akan kemukakan, saya akan lead, saya akan pimpin. Saya akan pimpin. Tak apa, kita suruh Dr. Basri ambil gambar semua sekali. Saya akan pimpin ini, dan kemudian saya akan serahkan kepada Dr. Zakaria dan the gang dia sampai meneruskan kepada beberapa sesi yang seterusnya dalam dialog masjid ini supaya terus berterusan, dan kita akan sambil terus sebagainya. Dari segi media, mungkin bukan saya membocorkan rahsia kepada luar daripada institusi, kerana pihak-pihak yang institusi keuangan sekarang ini sudah mengambil keputusan bahawa media elektronik macam ini sudah dianggap sebagai satu kebiasaan baru, dan mereka sedang berlatih mempertingkatkan orang-orang mereka dalam bidang media ini supaya mereka itu ada alternatif. Kalau dikatakan kita punya pandemik ini akan berlangsung lebih daripada 1 tahun, 2 tahun, mereka mempunyai digital bank yang lebih efisien daripada apa sekarang ini, dan mereka tidak ada masalah. Dan kita harap masyarakat masjid juga cukup advance macam mereka ini, dan kita boleh teruskan aktiviti kita, dan kita boleh membuang satu perasaan elegit di kalangan masyarakat kita bahawa masjid digital itu sesuatu yang sebenarnya suatu cara atau agenda yang praktikal, dan kita cuba bagaimana usaha kita dengan Melaka dulu melalui Tan Sri, dan kami akan sanggup bekerjasama dengan tuan-tuan sekalian sesudah JAKIM. Kita akan melawat daripada satu negeri ke satu negeri, dan kita harap JAKIM boleh faham kita, dan pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri boleh memahami apa tanggungjawab kita yang hanya mempunyai masa yang sedikit lagi untuk kita habiskan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sekianlah saja. Saya ucapkan sekali lagi, saya cukup meriah merasakan berada dengan rakan-rakan lama saya, orang-orang universiti. Sebenarnya orang UM ni. Kami di sinilah, begitulah kami dalam Senat dan sebagainya, kami berbincang dengan ini semua ahli-ahli Senat bersama saya dengan Universiti Malaya dulu. Kita boleh berbincang dan kita boleh membuat keputusan, sehingga saya nak simpulkan, satu hari Engkau Aziz kata, Mahmud, come I tell you something. Apa dia? Dia kata, hari ni saya Tun Mahathir, bukan Tun lagi, saya bagi tahu Mahathir, orang politik ni bodoh. Cakap, buat kerja tak tahu cakap, tak tahu fikir. Saya pun ketawa. Kemudian saya tanya dia, Tun Mahathir kata apa kepada Pak Engku? Dia pun ketawa. Dia kata, Mahathir kata kat saya, orang akademik cakap banyak, kerja tak pandai. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.